Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga selamat pagi. Okey, hari ini hari Jumaat. Kita dah ke hari yang kelima untuk TOT sebagai trainer dan juga kita cover 15 modul untuk menerbitkan dan juga menulis dan menerbitkan artikel yang berindeks Web of Science dan Scopus. Okey, jadi untuk pagi ni saya mulakan dulu versi slide. Jadi maksudnya kita ada slide hari ni untuk meningkatkan citation dan juga H index. Kemudian nanti selepas itu kita akan buka file Words dan PDF. Words dan PDF saja. Okey, untuk maklumat awal, besok kita ada lagi section. Ada dua perkara besar esok kita akan bincang. Yang pertama adalah sedikit perbincangan berkaitan dengan proceeding berindeks supaya ada knowledge, especially untuk Web of Science dan juga Scopus. Nak jelaskan sedikit bagaimana beberapa conference yang ada. Contohnya lah yang top lah, yang biasanya bila kita sebut pasal Scopus dan Web of Science ni, antaranya kita nak kena faham tentang bagaimana jurnal-jurnal itu mendapat indeks Web of Science dan Scopus. So kita akan buka Web of Science dan Scopus. Kemudian kita akan explore Simago. So dalam Simago tu senang kita nak identify jurnal conference yang ada indeks Scopus khususnya. Kemudian kita tahu daripada dulu sampai sekarang yang memang kalau kita pergi conference dia memang ada indeks Scopus. Contohnya IEEE, ICM, kalau kita biasa dengar ICM Digital Library, kemudian Springer Conference. Okey, jadi benda-benda tu kita akan discuss hari Sabtu sekejap. Kemudian kita akan bedah artikel. Jadi hari Sabtu tu saya rasa sangat penting. Lagi-lagi kita nak tutup. Bila nak tutup, saya nak bincang tentang beberapa perkara, iaitu contoh-contoh pilihan saya ni mungkin boleh jadi sebagai satu motivasi, satu panduan untuk kita menerbitkan artikel, plus tengok kesesuaian sama ada hari ini atau besok. Kita akan cerita sedikit hala tuju lah, habis daripada kursus ni, so apa yang patut kita buat dan seterusnya. Okey, jadi saya mulakan pagi ni untuk yang ni dulu. Sedikit slide bagi untuk meningkatkan H index dan citation. Dalam ataupun khusus untuk orang akademik, ini perkara yang sangat penting. Sebenarnya Malaysia dah sampai ke arah ni sebenarnya. Especially RU University. RU University memang dah ke arah ni. Maksudnya in term of numbers of article mungkin terlebih. Kalau kita tengok negara-negara maju ataupun ranking-ranking universiti, so dia tak kejar kuantiti articles. Dia tak mengejar, maksudnya pensyarah kena terbit at least kena ada 3 setahun. Dia tak semestinya. Kadang-kadang 1 setahun pun dah cukup. Sebab bagi dia, kalau dia tulis artikel, satu artikel saja dia dah dapat banyak citation. Jadi mungkin dalam proses 5 tahun pembangunan atau development tu, dia nak bagi orang kenal authors tu dan sebagainya. Masa bagi orang nak kenal tu, okay, time tu mungkin dia kuantiti. Tapi lepas tu bagi saya dia ada guru ni kadang-kadang bukan setahun satu, kadang-kadang 2 tahun sekali. Tapi citation dia sekali keluar dia banyak. Jadi macam kita ni mungkin dah jadi KPI pula, setahun 3 artikel dan sebagainya. Okay, bila 3 artikel, mulalah kita mula mencari platform yang senang, yang bayar, kualiti tolak tepi, janji terbit. Jadi ada isu benda tu. Jadi akhirnya artikel banyak. Dia macam ni, kalau artikel dia banyak, citation tak bergerak, tak ada apa pun. Dia kalau lagi penting sebenarnya orang nak tengok kualiti. Jadi sekarang pun orang tengok, okay, dia ni produce artikel banyak, sampai 100, tapi H index dia 4 je. Jadi kat situ pun dah jatuhkan kita punya reputation. Dia seeloknya kalau calculation dia, kalau yang terbaik sebenarnya, yang terbaik lah, kalau kita boleh terbit 5 artikel, 5 H index. Kita boleh terbit 20 artikel, 20 H index. Jadi yang tu yang terbaik. Ini consider kita sekat beribu artikel kita, baru 15 H index. Jadi macam tak apa tally lah. Maksudnya kalau kata dalam bahasa production, kita produce banyak, tapi ada yang quality, ada yang tak quality. Jadi kalau consider yang terbaik, kita produce artikel berkualiti dan kita akan dapat maximize H index. Okay.
Sikit ada tips sikit hari ni untuk cerita tentang tingkatkan citation dan H index. Okay, boleh tanya, especially mungkin ada yang postgrad, yang first time, ada term-term yang baru kat sini, kan? Biasa dengar, okay, disebut-sebut citation. Jadi macam mana bila kita dah register account Google Scholar, kita dah register accounts OCID, Scopus, kita dah account untuk Web of Science, untuk Publon. Jadi kita boleh tengok citation dan juga H index kita. Okay, jadi formula berbeza-beza. Kalau Google Scholar, dia baca semua. Asal as long paper tu terbit je, apa-apa index pun dia calculate. Kalau Scopus, dia calculate untuk Scopus artikel saja. Kalau Web of Science calculate Web of Science artikel sahaja. Okay. Alright, ini contoh. Ini lama lah kan. Ini lama punya slide dan saya pun tak update berdasarkan ni. Jadi saya screenshot yang awal tahun itu. Awal tahun itu. Jadi ini contoh metric overview. Okay, ni nama saya sendirilah. So dalam ni pun ada OCID. Kalau you ingat lagi, kalau you tengok interface Scopus, ada lagi Mendeley account pun ada. Okay, dalam kes ni nama saya Nurul Fazli Habibin. Ni yang Nurul Fazli, Universiti Pendidikan Sultan Idris dah lock kat sini lah. So kalau kata you tukar universiti, you kena maklumkan lah. So affiliation utama tu akan ditukar. Okay. Alright, kemudian kita boleh edit profile, nampak ni. Kita boleh edit profile. Tu boleh kita boleh edit profile. Okay, cuma kena dapat pengesahan lah. Okay. Alright, document by authors ada 43. Maksud saya ada 43 artikel di Scopus. 43 artikel yang berindeks Scopus. Masuk artikel jurnal macam-macam lah. Merujuk banyak jurnal, merujuk banyak publisher. Tapi dokumen yang berindeks Scopus ada 43. Tak banyak manalah, 43 je. Okay. So document by authors ada 336. Okay. Iaitu citation sebanyak 246 dokumen. Okay, document by authors ni merujuk 336 ni adalah citation. Okay. Daripada 43 artikel ni telah mendapat citation sebanyak 336. Okey, di-cite oleh 245 artikel. Mungkin ada satu artikel tu dia cite 2. Maksudnya satu artikel tu dia cite saya 2. Jadi dari per artikel saya adalah bukan satu lah, nak kata 2 pun tidak. Satu lah kita kata. Satu artikel 245 tu akan cite 1. Ada yang cite akan 2. Okey, H index 11. Ini yang saya nak beritahu. Jadi kita kena faham ni. Student postgrad, researcher, pensyarah kena faham yang ni. Okey, macam mana yang dihitung sebagai 11 H index ni? Macam mana boleh dapat 11 H index? Okey. Dalam kes ni kita ada 43 artikel. Kalau kita ada 43 artikel, maksimum H index yang boleh adalah 43. Kalau artikel saya ada 100, maksimum H index yang saya boleh dapat adalah 100. Okey, dalam kes saya sekarang, saya ada 43 dokumen tapi saya cuma ada 11 H index saja. Jadi saya boleh, lepas ni saya boleh H index saya 12, 13, 14 dan maksimum saya 43 je sebab saya ada 43 artikel. Itu you kena faham. Okey, itu nombor 1. Yang nombor 2 sekarang ni, macam mana boleh jadi 11 H index? Okey, daripada 43 ni, 11 artikel, okey, 11 artikel dah ada 11 citation. Okey, sebabkan 11 artikel daripada 43 ni dah capai 11 citation minimum 11 citation. Katakanlah macam mana saya nak dapatkan 15 H index? Nak dapatkan 15 H index, 15 daripada 43 artikel saya dah dapat minimum 15 citation. Macam mana nak dapat 20 H index? 20 H index iaitu 20 paper daripada 43 tadi telah mendapat minimum 20 citation. Macam mana saya nak dapat 43 H index? Kesemua paper saya 43 telah at least ada minimum 43 citation. Tu maksud dia untuk dapatkan H index. Jadi kalau nak dapatkan maksimum, kes saya ni 43. Dalam kes saya ni masih lagi rendah lah. Cuma 11 daripada 43. Maksudnya 11 artikel dah ada minimum 11 citation. Itu dapatkan 11 H index. Okey. Itu yang kita faham. Okey, cara yang sama untuk kita baca yang lain-lain juga. Okey. Baca untuk Google Scholar ke, baca untuk Web of Science pun benda yang sama. Macam mana nak calculate H index. Okey, macam mana nak pastikan H index? So biasanya H index tu kalau you ada 43 artikel, langsung tak ada citation, H index you kosong lah. Tapi kalau kata satu artikel dah ada satu citation, H index dia 1. Jadi walaupun artikel dia ada 1000, tapi kalau tak ada citation, H index dia mungkin 1 saja.
Jadi sekarang ni orang akademik tengok H index. Setahu saya lah, setahu saya kalau nak minta Profesor Madya at least kena ada 5 H index. Okey, nak jadi penilai sana sini, penilai KPT pun kena ada 5 H index. Nak jadi profesor tak silap saya 10 H index. Jadi dia kenakan syarat-syarat yang tertentu lah untuk pengkhususan. Tapi untuk promotion tu ikut budi pecara universiti. Okey. Alright. Okey, ini Pablon. Pablon merujuk Web of Science. Ini nombor dia punya ID. Okey. Dalam kes ni saya ada 90 publication. Okey. 90 publication. Okey. Jadi total citation saya ada 163. Kalau compare dengan Scopus lagi banyak lah 336. Kalau Pablon ni 163. Tapi yang ni yang lama punya lah. So angka dah bertambah. Okey, H index ada 6. Apa maksud dia? Daripada 90 artikel ni, cuma ada 6 artikel yang dah dapat citation. Tapi citation kat Pablon lah, Web of Science dengan Web of Science. Maksudnya ada 6 artikel saya dah dapat 6 citation. Itu saya dapat 6. Minimum dia ke 6 lah. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 8. Tapi salah satu 6 tu 6 je. Jadi 6 paper dah dapat minimum at least 6 citation tu H index saya 6 lah. So kalau maksimum saya boleh dapat 90. Tapi macam mana saya nak dapatkan 90 H index? Saya kena pastikan semua 90 paper saya at least dia ada 90 citation. Baru dapat 90 H index. Okay. Alright, ini Scopus. Ini Scopus. Okey, bila untuk Scopus ni, katakanlah dia formula berbeza-beza kan. Scopus tinggi dah sikit. Okey, dalam kes ni saya ada 19 H index. Okey, 19 H index. Macam mana boleh dapat 19 H index? Okey, maksimum paper saya ada 237. Okey, kata maksimum saya ada 237. Untuk dapatkan 237 H index, saya kena pastikan semua 237 artikel saya at least dapat minimum 237 citation. Ini contohlah citation untuk Google Scholar saya ada 1313. Okey, dalam konsep dia yang ni. Ini contoh dia. Nak dapatkan 19 H index, kena dapat 19 artikel, at least dia dapat 19 citation. Saya ingat sekarang ni saya dah ada, tak silap saya lah, Google Scholar rasa baru check ni 20 lebih lah, 22 kot macam tu ke ataupun lebih. Dia ada berapa H index. Jadi seronok sebab saya rajin tulis artikel 2012, 2013, 2014. 3 tahun tu aktif. 2012, 2013, 2014 itu paling aktif. Jadi kat situ paper tu dah laju dah citation dia. Jadi contoh kalau paper ni kalau you tengok paling banyak citation adalah 2013. Critical ni. Paper yang kedua adalah ni paper dekat Emerald nombor 1, ni artikel dekat Springer. Sebab tu saya cakap kenapa kita kena terbit dekat top publisher, kerana top publisher ni akan meningkatkan kita punya citation dan juga H index. Ni contoh paper pertama saya dekat Emerald, yang kedua ni ada dekat Springer. So dua paper ni menyumbang dari segi ni. Satu lagi saya memang dikenali dengan bidang Lean Six Sigma. Okey, elok di industri, elok di akademik. Jadi orang kenal saya bidang ni. Jadi kalau saya publish artikel berkaitan Lean Six Sigma memang laju sikit. Kalau berkaitan lain-lain susah. Jadi sebabkan saya duduk dekat UPSI jadi susah sikit. Kita pun tak ada student engineering. Jadi banyak benda yang kena base pada research grant lah. Jadi masih belajar dekat UTM itu memang team ramai, supervisor ramai. Jadi lab pun ada. Jadi agak mudah. Okay, alright. Betul, minta maaf Doktor, kacau sikit saya baru masuk tadi. Okay, boleh. H index ni maknanya kalau kata satu artikel tu beratus beribu pun dia punya citation, so dikira satu jugalah kan maknanya? Satu sebab dia ada kumulatif, paper dia cuma ada satu je. So maksud Doktor yang 19 H index, 19 artikel tu maknanya daripada yang doktor punya 237 tu 19 artikel jadi yang kira kan, walaupun satu artikel tu ada beratus-ratus orang yang betul. Betul. Okay. Macam ni contoh soalan ni. Katakanlah paper saya pertama ada 161, betul tak? Ada 161 citation. So H index saya bukan 161. H index saya cuma 19 kerana 19 paper ni yang paling minimum dia adalah 19. Dia dapat 19 citation. Maksudnya 19 artikel saya at least dia kena dapat 19 citation, baru dapat 19. Kalau saya nak dapat 20, saya kena ada 20 paper, at least ada 20 citation. Saya nak dapat 161 citation, kena make sure semua 161 paper saya at least dapat 161 citation. Oh, maksudnya satu artikel tu kena ada 19 citation. So betul lah, contoh 19 tadi kan? 19,
Setiap satu 19 tu, paper 1, paper kata paper A lah. A, Ah, B, C tu. A kena ada 19 citation. B kena ada 19 citation. ah. C kena ada 19 citation. Oh, Baru so dia dapat tak kisahlah 19 walaupun citation. berapa banyak pun tu tapi dia mesti ada 19. Maknanya kalau kata paper yang ke-20 tu baru ada 18 dia tak akan masuk dalam Tak naik. tak naik lah. Tak naik. Okey faham. So ini dia katakan kumulatif punya citation lah. Quality cumulative citation. Okey thank you Sebab doktor. sebab tu orang nak dapatkan 5 action deck pun jenuh. Kan? Dia kena balance, kena make sure 5 paper tu kena at least dapat 5 citation. Paper A ada 5, paper B ada 5, paper C ada 5, paper 4 ada 5, paper 5 5. Biasanya tak macam tu lah. Kadang-kadang paper A 100, paper 2 ada 50, paper 3 14, paper yang keempat ada 10, paper yang kelima ada 5. Itu jadi citation ada 5. Jadi kalau kata citation you katalah citation, kita nak dapat 6 citation. Citation yang pertama ada 100, citation kedua pun 100, citation ketiga pun 100, citation keempat pun ada 100, citation kelima ada 100. Yang paper yang ke-6 dia baru 4. Pun tak jadi apa-apa juga. Paper ke-6 pun ada 4. Kalau dah dapat action deck 6, paper yang ke-6 kena ada 6. Baru dapat 6. Kalau tak dia akan stay to 5 je lah kan? 5 dia tak bergerak lah. Sebab tu kadang-kadang kawan pandai juga kan. Kita boleh tengok profile kita kan. Tengok tak bergerak je kan. Paper kita yang nombor 6 tu kan tak boleh naik 6 sebab dia baru 4 kan. Itu yang kita pesan ke kawan kita. Bro, kalau kau nak citation kau tolong cite paper ni. Kenapa nak cite paper ni? So kalau paper dia tak gerak lah aku punya action index. Jadi kita pun tengok dari segi akaun kita tengok paper mana yang masih lagi belum capai lah. Kalau macam paper saya ke-19 ni, saya pun tengok akaun saya lah sebab kita boleh filter by action index. Oh, ada paper ni. Next time pesan kat kawan-kawan, kalau kau nak cite paper aku yang ni. Kenapa? Nak bagi naik lah. Dah mati lama dah 19 ni, takkan gerak 19 ni. Nak bagi naik 20. Contoh dia. Okay, tapi kalau tanya saya, kalau macam use case sama yes, saya. Tak apa, macam ni doktor, nak tanya pendapat doktor lah. Okey, saya pun ada jugalah tengok H-index yang orang yang saya nak cited semua tu. Sebab dia ada yang bagi tahu yang menggambarkan kita punya kualiti kita punya paper lah ataupun kita punya thesis. Cumanya what is your opinion kalau kata ada tak kemungkinan dia punya H-index tinggi tapi bila kita tengok title dia macam-macam dia campur. Macam doktor ni memang clear cut lah, saya tengok memang banyak pada Lean Six Sigma. Cuma ada certain yang mungkin beberapa orang yang dia punya bidang tu mencapah sangat. Macam kadang-kadang tak apa-apa pun dia letak dalam tu. What is your opinion on that? Sebab kadang-kadang saya nak cited kan. Kalau macam saya lah kan, saya dekat UPSI, duduk kat Fakulti Management dan Ekonomi. So kat fakulti saya tu kalau dapat permohonan PhD yang tajuk pelik-pelik lah. Maksudnya tajuk tu bukan nampak macam management lah, nampak kepada teknologi, kepada engineering, student tu dapat kat saya. Jadi kadang-kadang tak kena pun bidang saya. Contohlah saya kena jadi penyelia bidang keusahawanan, saya kena menyelia dalam bidang ekonomi, ada kena menyelia dalam bidang OB, International Business. Ada yang kadang-kadang lari kepada pendidikan sebab universiti pendidikan kan, pengurusan pendidikan. Jadi kalau katakan artikel saya tu cacar marba juga. Cuma artikel dari segi kuantiti yang 237 ni. 237 ni cacar marba. Tapi bila tengok total H index 19 paper saya ni okey sikit. Okey lah, lagi-lagi macam top 10 tu memang okay. Saya memang top 10 saya okey. Top 10 ke top 20 saya memang okey. Memang paper tu memang rujuk bidang. Okey, tapi kalau yang reflect pada yang soalan tadi tu, kadang-kadang jadi macam saya, kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang contohlah saya bidang management. Okey, tiba-tiba saya dapat seorang student bidang nursing. So nursing ni atau bidang healthcare ni senang dapat Web of Science atau Scopus. Jadi disebabkan student PhD kita tu rajin tulis artikel, hantar dekat Scopus dengan Web of Science, jadi dia punya citation laju. Jadi bila orang buka akaun macam saya Nurul Fazli Abidin ni, tengok atas sekali ni paper berkaitan dengan nursing. Jadi kat situlah orang akan nampak bahawa student kita lebih baik daripada supervisor. Itu yang biasa. Kadang-kadang kawan saya pun tunjuk dia kata, Mak Ai, kau punya front page kau nampak macam tak cun lah. Tu lah, student aku rajin sangat. Student aku pula bidang lain. Jadi kebanyakan jadi macam tu lah. Jadi sedikit sebanyak saya alhamdulillah lah antara disebabkan bidang saya ni kalau nak buat kena saya sendiri. Jadi mungkin top 20 bidang saya tu 20 artikel tu memang jelas memang bidang saya lah. Kalau orang kata kalau Fazli ni kalau nak jadi profesor memang profesor bidang Lean Six Sigma lah.
And research grant pun saya sama. Research grant saya kalau KPT grant luar tak ada. Grant KPT saya semua berkaitan Lean Six Sigma. Tak ada grant lain. Jadi semua total grant saya kat KPT tu semua berkaitan dengan Lean Six Sigma. Tak kisah lah FRGS ke PRGS ke apa, SS, semua berkaitan Lean Six Sigma. Itu je nak konsistensi. Jadi kalau lain-lain tu kita layan juga, paper keusahawanan, paper apa lain. Saya banyak juga healthcare. Tapi healthcare pun yang ni nampak atas ni. Saya adalah Lean Six Sigma, Lean Healthcare. Saya punya bidang sebenarnya memanglah Lean Six Sigma. Tapi keyword filosofi yang saya pegang adalah Lean. Sebab tu kadang-kadang saya ada Lean Kaizen School, saya ada Lean Service Research Center. So ni adalah Lean lah. Keyword dia Lean lah. Jadi bagi saya ini sangat penting lah dalam bidang kat sini. So saya alhamdulillah sebab tak ramai kan, jadi orang kata family Lean tu memang saya ada dekat Malaysia lah. Okay, jadi itu pada pandangan saya lah. Kena ada lagi-lagi orang akademik untuk promotion. Tapi ada setengah juga dia tak kisah, dia janji ada kuantiti. Kalau macam saya rasa saya kena jagalah supaya orang nampak kita punya profile ke arah yang tu. Jadi kalau saya pun risau juga ni. So dah kebelakangan ini dah ada macam orang panggil saya, Fazli tolong buat set up koperasi, kita buat koperasi. Okay Fazli tolong set up untuk orang kata untuk early childhood, pendidikan awal kanak, kita dah pergi pendidikan awal kanak. Jadi kalau dari segi long term dia akan mengubah juga, bahaya juga. Jadi saya kena konsisten juga every year sebenarnya. Okay Dr. Masih. Okay, satu lagi yang soalan you tadi merujuk macam ni tau. Kadang-kadang kita kan tulis macam semalam kan paper method. Nampak tak paper method? Kadang-kadang paper method kita buat paper how to calculate sampling size. Okay, dia kan nampak macam orang bidang method. Saya bukanlah orang method contohnya. Jadi paper tu banyak citation. Jadi bila orang tengok kat sini, oh dia ni banyak paper method, tak nampak bidang. Jadi ada juga orang yang memang plan, dia memang plan pun nak tulis artikel dekat bab 3, tapi bab 3 memang laju citation. Ada setengah orang tulis buku research method. Dia tulis buku research method memang banyak dapat citation. Jadi atas sekali dapat tinggi. Kalau Google Scholar ni dia baca dengan buku sekali. Dia baca dengan buku, dia baca dengan proceeding, dia baca dengan bab dalam buku. Itu yang dia banyak tu. Ini kira 237 ni bercampur semua ni. Campur semua 237. Itu pun banyak saya tak masuk lagi yang proceeding ni. Jadi dia bercampur. Bab dalam buku, apa lagi? Journal, apa semua masuk dekat Google Scholar. Google Scholar ni baca semua. Jadi kita kan boleh cite buku, boleh cite dalam bab dalam buku, semua boleh cite. Okay, alright. Ni 20 tip and tricks untuk tingkatkan citation edge index. Jadi tak adalah kerisauan saya nak cover lama sebab kita dah cover 111 tip and tricks. Sebab benda tu ada part yang senang faham sebab kita dah faham apa itu citation. Okey, yang pertama, pertimbangkan terbit di open access. Kenapa nak terbitkan open access? Sebab artikel kita boleh download. Bagi negara-negara yang mungkin financial constraint, mungkin negara-negara yang mungkin kebelakangan, ke belakang, mungkin negara dia tak ada bajet, government dia tak ada bajet untuk allocation untuk access ni. Jadi dia gunakan, janji dia dapatkan wifi atau internet saja, janji dia boleh download. Jadi banyaknya orang boleh access bagi jika artikel tu di open access kan. Jadi kalau tanya saya, case saya ni, adakah paper saya dua-dua ni open access? Tidak. Sebab dalam case saya ni dia mungkin tak ke arah open access. Bidang saya dua-dua ni adalah subscribe, bukan open access. Tapi saya tetap boleh kata open access satu kelebihan. Yang mana bila artikel kita di open access, semua orang dengan mudah boleh download. Bila orang boleh download, dia akan baca, read dan dia akan buat citation. Okey, tarik ramai view yang akan membaca ataupun ramai yang akan download dan juga possibility untuk cite. Okey, boleh download dan dapat artikel penuh tanpa perlu password. Okey, nombor 2 adalah marketing and sharing. Jadi senang. Kalau kita nak share dengan kawan-kawan kita pun tak ada masalah. Nak bagi full tag pun boleh, nak bagi link pun boleh. Kerana dekat link tu nanti orang klik dekat link boleh dapat full tag. Jadi boleh buat marketing dan sharing, boleh link share formal social media untuk dapatkan free full text ataupun bagi full tag pun tak ada masalah. Kalau dekat social media kita nak bagi full tag pun tak ada masalah, bagi link tu sebab tadi issue. Sebab consider dia memang dia open access. Jadi mudahlah. Saya ni kadang-kadang kalau yang benda yang berbayar ni, kalau orang nak dapat full text, jangan pula bagi Google Drive link. Macam saya tu, macam you punya artikel tu, saya letak ke FB, salah. Sebab benda tu ada artikel saya tu yang subscribe.
Okay, kalau artikel saya tu memang open access, bagi full tag macam tu tak apa. Saya bagi Google Drive link tu semua paper saya. Salah sebenarnya sebab kat situ. Okay, kalau apa yang kita boleh bagi adalah link saja. Kalau dekat Emerald, kita bagi link Emerald. Tapi kalau kata WhatsApp tepi, PM tepi tu lain lah. Bagi je lah. Okay. Terbit artikel di jurnal yang berindeks Web of Science dan Scopus. Okey, kalau dua-dua artikel saya ni dua-dua Q1 lah. Dua-dua paper ni adalah Q1. Okey, itu juga bagi reason kenapa kalau kita dapat menerbitkan artikel Web of Science dan Scopus Q yang tinggi, memang akan memberi impact. Kalau orang kata, betul ke orang yang menulis artikel yang berindeks Q tinggi ni, Q1, Q2, Q3, Q4 ni akan dapatkan tingkatkan citation? Jawapan saya, ya. Dan contohnya saya sendiri. Tapi saya tak boleh kata mutlaknya begitu. Kerana ada juga ikut bidang. Kalau kata kawan-kawan saya dalam bidang bahasa, okay, memang bahasa tu orang Malaysia je yang banyak baca dan banyak pula akan buat citation. Dan jurnal tu cuma MySite. Kadang-kadang MySite pun boleh dapat top citation. Jadi ikut bidang juga. Mungkin bidang saya dah terkenal kan, saya cakap saya ada 2 je jurnal dalam bidang saya. Dua-dua tu dalam top publisher. Satu dekat Emerald, satu lagi dekat InDesign. Jadi orang akan cite yang tu. Jadi kadang-kadang bidang kita ni top jurnal dia MySite je. Jurnal tu ada 2 je. Dua-dua tu kat Malaysia, dua-dua tu kat MySite. Jadi satu dunia akan baca artikel tu dan cuma dapat MySite saja. Tu ambil juga kes yang macam tu juga. Jadi ini salah satu tip lah. Yang tip tadi pun boleh ambil juga. Yang paling penting ada 2 keadaan. Yang pertama, terbitlah artikel di indeks yang baik dalam Web of Science dan Scopus, ataupun kita hantar artikel kita dalam jurnal yang top bidang. Kita tahu bidang ni ranking dia yang kat mana. Ini ranking dia. Ini yang pertama. Jadi walaupun dia bukan Web of Science dan Scopus, tetapi dia boleh naikkan citation. Tapi masalahnya dia naikkan citation cuma dekat Google Scholar. Sebab dia bukan Scopus. Kalau nak naikkan Edge Index Scopus, dia kena dapat indeks Scopus. Kalau nak naikkan Edge Index Web of Science, dia kena pastikan artikel tu berindeks dekat Web of Science. Okey, artikel saya pula rezeki banyak. Artikel saya kebanyakan dia dua-dua. Dia indeks Scopus, dia juga indeks Web of Science. Jadi dapat dua-dua. Automatically Google Scholar pun naik. Jadi artikel saya ni ialah berindeks Web of Science dan Scopus. Bila artikel saya ni dapat citation, Scopus pun naik, Web of Science pun naik, Google Scholar pun naik. Jadi itu satu kelebihan. Kalau kita banyak hantar artikel, sekarang ni ramai orang nak hantar Web of Science, tapi dia cuma Emerging Source Citation Index ataupun Art and Humanities Index. Dia tak Scopus. Dia cuma Web of Science dan Scopus. Tapi kalau biasanya, siapa yang hantar Science Citation Index dengan Social Science Citation Index, biasa-biasa dia dua-dua. Dia ada Web of Science, dia ada Scopus. Jadi, bila naik, akaun kat Publon pun naik, akaun dekat Scopus pun naik, dekat Google Scholar pun akan naik. Itu sangat penting. Kalau kita hantar jurnal, contohlah kawan kata, banyak aku jurnal kat Web of Science, tapi Scopus tak naik. Memanglah sebab dia bukan indeks Scopus, dia cuma indeks Web of Science je. Lepas tu tak banyak pula orang buat citation. Memanglah sebab Web of Science yang kau hantar tu Emerging Source Citation Index. Q pun tak ada, impact factor pun tak ada lagi. Ya ke? Jadi benda-benda macam tu bukanlah, maksud saya kita semalam dah bincang kan, banyak dah belajar tentang Web of Science, dah belajar Scopus, kita dah belajar jenis-jenis artikel, kita dah belajar tip and tricks. Okey, kita try dulu dengan beraninya, tak ada rasa takut, kita try je Q1. Kalau rasa Q1 dah berapa kali tak boleh, kita turun jadi Q2. Jadi kita turun pelan-pelan. At least you ada experience. Bila orang tanya hantar kat Q1 dia, kita tak ada dah cakap. Kita jangan demotivate kawan kita. Atau Q1 ni memang cabaran sikit lah. Macam saya sendiri pun tak lepas, tapi itu bukan menjadi penyebab saya tak akan tak nak cuba lagi hantar pada Q1. Tapi itu time constraint sikit lah. Hantar pada Q1, aku try Q2. Alhamdulillah Q2 dah lepas. Next time aku punya artikel pun aku nak start balik Q1. Rasa macam tak lepas Q1 ni macam tak dapat lesen lagi. Jadi nak try untuk terbit di Q1. Okay, Q1 pun, okay, contoh paper saya ni, yang contoh saya cerita sikit lah. Paper saya ni terbit 2012. Dia dulu. Tetapi kan, kenapa kan jurnal ni memang Q1, tapi consider dia, paper ni bentuk saintifik tau. Dia tak ada, orang baca, orang fikir, alah, nak ambil tapi tak ada benda tu. Dekat paper ni simple je, nilai mean je. Ini lagi kompleks analisis yang paper yang Q1 ni, yang bawah tadi, yang Springer tadi. Yang atas ni, dia simple, dia pakai mean dengan standard deviation je, nombor 1 ni critical success factor. Kemudian saya attest soal sidik. Itu menjadi sebab kenapa dia
berganda-ganda dia punya naik. 2 kali ganda sebenarnya. 2 kali ganda lebih daripada yang paper yang pertama, sebab paper pertama saya soal sidik. Dan soal sidik saya tu ada gap. Tahun keberapa tu? Tahun 2016 baru saya start balik. Saya tak faham pasal soal sidik ni. Tak nampak pasal citation. Masa tu relax je kan. Lepas tu masa orang dah bincang pasal citation dengan index ni, saya start balik 2016. Okey, 2016 baru saya publish balik instrumen. So saya ada 22 ke 24 instrumen. Kat situ bermula, kemuncak dia dekat 2016. Start 2016 sampai sekarang memang saya plan. Kalau student saya kalau kata dia nak buat soal sidik je, dia nak buat kuantitatif, saya pesan kat dia, ni soal sidik ni baik kita buat betul-betul. Make sure kita buat betul-betul validity, detail punya validity, sebab kita nak jadikan instrumen tu sah. Jadi startlah kumpul instrumen. Jadi bila instrumen, saya pesan kat dia, kalau publish artikel, masukkan instrumen ni. Bila dah publish, okey kata bulan depan ni publish satu. Jadilah total instrumen saya dah ada 25. Jadi kumpulkan instrumen, sebab instrumen orang akan adopt ataupun orang akan adapt. Okey. Alright, nombor 3, wujudkan akaun. Ini kita dah wujudkan akaun ni. Akaun Publon, akaun Scopus, OCID, Dimension, Google Scholar. Okey, ni yang lain-lain lah. Contohnya ResearchGate dengan LinkedIn ni you boleh register. Sebab ResearchGate ni kita panggil community. Forum and community lah, kita boleh discuss macam-macam. Still boleh jadi CV kita juga, dan LinkedIn lah. So LinkedIn dengan industri. Jadi ResearchGate untuk community, boleh tanya soalan, boleh jawab soalan. Di community lah, boleh request full text. LinkedIn lebih kepada jaringan industri. Okay, jadi daftarlah Publon, Scopus, OCID, Dimension, Google Scholar, ResearchGate atau LinkedIn. Okay, kebaikan menemukan penulis, sebab kita akan buat matcher dengan researcher. Itu kelebihan dia. Mengenal pasti pakar bidang, so orang dapat kenal bidang melalui akaun kita. Mendapatkan ke semua artikel jurnal, so kita pun boleh dapat artikel. Bila ada link, kita boleh dapatkan full artikel. Ada yang sebenarnya kongsi dekat ResearchGate, dia upload pula full text dekat ResearchGate, so kita dapat. Ataupun kalau tak dapat, kita boleh request. Okey, kemudian kita dapat tahu dari segi statistik. Okey, citation, I10 dengan H-index. Lupa nak beritahu, dekat Google Scholar tadi ada I10, nampak tak ada I10? Okey, beza tadi kita dah faham citation adalah jumlah orang cite paper kita. Orang yang cite paper kita tu kena publish. Kalau kata saya dah cite tapi tak naik, yelah orang tu cite kita tapi dia tak publish lagi artikel dia. So bila artikel dia dah publish, dia akan naik. Kenapa cuma naik kat Google Scholar? Kenapa tak naik kat Scopus? Sebab artikel tu berindeks my site. Dia bukan Scopus, cuma dia naik kat Google Scholar je lah. Jadi dia naik 1313 dekat Google Scholar. Tapi Scopus dengan Web of Science maintain. Sebab artikel tu bukan berindeks Web of Science dan Scopus. Okey. I10 index ni 10. Dia sama baca macam H-index tapi dia baca 10. Saya ada 43 paper, at least saya dapat 10 citation. Tu baca dia. Dia maksudnya sebab tu dia lagi banyak. Okey. Jadi dah ada 43 paper, saya dah ada 10 citation. Ini potensi ni. Sekarang ni yang 10 ni ada yang dah 11, ada yang 12, ada 13. Possibility nanti saya akan dapat lagi 40. Bayangkan kalau 43 ni campur, dah dapat berapa dah? Dah dapat dalam 62. Dah dapatlah 62 H-index. Ini potential ni. Potential untuk bantu saya untuk dapat H-index yang lebih besar. Contoh dia. Okey. Jadi I10 ni merujuk pada 10 citation. Saya dah ada 43 paper, dah dapat 10 citation. Saya memang plan lah. Kawan saya kata, Fazli, dulu kita pernah bincang zaman-zaman dulu. At least kita dah dapat 100 artikel. Jadi kita dah capai dah 100 artikel tu. So kita pernah bincang pula tahun berikutnya. Kita pastikan 10 citation, 100 citation kita tu, okay, at least dah dapat 100 I10. Maksudnya nak dapat 10 citation je lah. Jadi kita orang masih jauh lagi perjuangan kita orang lah. So target I10 saya memang 100 lah. Ni kalau dapat H-index 100 tu memang lagi seronok lah. It's not pun kata bukanlah mustahil kan, tapi disebabkan masa. Ada faktor masa lah. Kalau tanya saya, kalau 20 tahun lagi memang nak dapat H-index 100 tak ada isu bagi saya. And selagi kita produce artikel yang baik, so kita akan dapat 100 H-index. Tapi it's about time lah. It's about time. Sama ada saya masih ada ataupun dah tak ada. Kan? Okay, 20 tips and tricks tadi kita sambung. Alright. Nombor 4, tajuk yang sedang hangat diperbincangkan. Hot topic. Ialah macam COVID. Orang sekarang ni kena tahu tau. Kita tulis artikel pasal COVID. Adakah orang nak tahu ataupun orang nak cite?
Contohlah kan, kalau method, orang tahu sebab nak cite. Kenapa orang cerita pasal teori? Orang nak tahu pasal teori sebab nak cite. Ni contoh kita sebab kita duduk sebagai student PhD atau student master. Kita menulis sebab nak kena cite. Kita cerita pasal sampel. Kita nak ambil point tu, nak masuk dalam artikel kita. Nak letak dalam kita punya tesis. Jadi, kena fikirkan bagaimana nak menulis artikel bagi untuk orang cite. Sebab tu dekat bahagian conclusion kena banyak bagi cadangan yang baik supaya orang boleh ambil cadangan yang orang boleh cite. Sebab tu kita kena letak questionnaire, soalan interview ke checklist dan sebagainya untuk orang ambil dan orang akan cite. Sebab tu kena cerita pasal teori, orang faham dan orang guna teori tu, orang akan cite. Jadi benda-benda tu penting. Jadi kalau tanya saya, hot topic ni, hot topic yang ke arah citation. Bukan hot topic yang kadang-kadang dia sekejap je. Jadi macam COVID-19. Kan mungkin sekarang ni tengah ada demand lagi. Sebab masih lagi ada banyak lagi jurnal-jurnal yang buka open issues, special issues untuk COVID-19. Jadi dia perlu juga baca paper COVID-19. Okay. Alright, yang menjadi tumpuan selalu dicari dalam search permintaan yang tinggi di kalangan akademia dan penyelidik. Contohlah dulu kita sibuk dengan industri 4.0. Jadi ada orang buat artikel, what is IR 4.0. Dia buat artikel macam tu je, penuh lah orang citation. Kalau dalam education, dia study pasal STEM. So dia pun buat simple. What and why STEM? Tanda soal. Simple je tajuk dia. Jadi orang yang buat education pasal STEM akan cite dia. Tu contoh. Nombor 5, tajuk artikel yang memainkan peranan penting dalam menemukan carian artikelnya, aktif permintaannya. Jadi kita boleh tengok Google Trend, maksudnya kata kunci. Okey, kita punya tajuk ni akan kena kata kunci. Agak-agak dalam bidang kita ni, kata kunci yang paling apa duduk yang paling tinggi sekali? Kalau kata bidang saya ni, antara yang paling tinggi adalah perkataan apa tau? Okey, contohlah kalau dalam bidang engineering, bidang perkataan efficiency, apa lagi? Perkataan productivities, keyword in term of performance, keywords in term of cost reduction, cost, quality. Jadi orang yang dalam bidang saya ni akan usaha untuk letakkan tajuk perkataan performance, perkataan waste, defect, cost, quality, efficiency. Jadi dia tahu bahawa pelajar akan buatlah apa-apa pun, last kali mesti nak tengok dengan performance. Buat apa-apa pun mesti nak tengok dengan quality. Apa-apa pun nak tengok dengan cost. Jadi orang akan mainkan keyword tu. Jadi untuk menemukan benda tu, so perkataan-perkataan tadi tu perlu ada dalam tajuk saya, perlu ada dalam abstract saya, perlu ada dalam keywords. Jadi sangat penting lah bila orang search dekat advanced search dekat kita punya Google tu, semua akan dapat artikel kita sebab kita ada keyword tu. Orang masuk ke performance ada. Kalau kata you buat pasal pendidikan, biasa pendidikan apa? Contoh keyword dia biasanya teaching. You memang ke arah tu. Jadi you usahakan perkataan teaching tu ada dalam tajuk, ada dalam abstract, ada dalam keyword. Paling tidak pun dalam keyword ada. Jadi kena biasakan diri. Sekarang dah boleh fikir dah, nak buat apa-apa, kena fikirkan. Dalam bidang kita ni, kita tengok kita, kawan kita, sahabat kita, supervisor kita, student-student kita dalam bidang kita ni, apa perkataan yang memang tak boleh lari lah. Dia akan search perkataan tu. Jadi itu yang membolehkan kita mendapatkan orang dia sekarang ni menemukan artikel kita. Okey, alignment tajuk. Okey, abstract dan keyword. Yang ni pun dah cerita dalam tips. Okey, betapa pentingnya. Macam tadi saya sebutkan tadi kan, keyword penting tu perlu ada dalam tajuk, perlu ada dalam abstract dan keyword. So jadi automatic dia alignment. Abstract perlu ada perkataan yang sama dengan tajuk dan keyword. Ini bagi memastikan artikel kita paling relevan dan berada dalam ranking teratas dalam menemukan artikel hasil dari proses pencarian artikel dan matching. Saya itu bulan 2 banyak guide. Saya almost dekat 25 ke 30 institusi dengan universiti saya pergi, saya share tentang macam mana nak dapat FRGS. So FRGS tu sendiri pun saya cerita pasal alignment. Kalau nak cerita kita punya tajuk fundamental, abstract kita pun kena fundamental. Okey, kalau kata sebutkan fundamental kita pasal benda tu, objektif kita pun kena match. Kalau kata fundamental tu nak buat sistem, jadi objektif kita pun berkaitan dengan sistem. Objektif pun kena match dengan metodologi. So metodologi tu adalah method untuk membangunkan sistem. Jadi kadang-kadang itu je kita tengok penilai. Tajuk kemain ya lagi, abstract tak nampak, objektif tak nampak, kita punya metodologi pun tak nampak, bajet pun tak nampak.
Dia dapat tengok kematangan je. Kalau betul nak bangunkan sistem, mana bajet yang berkaitan dengan sistem? Kalau betul nak bangunkan sistem, mana metod untuk bangunkan sistem? Kat situ je dah kena reject. Jadi dalam kes sama juga dalam kita punya artikel ni, so aspek alignment tu sangat penting lah untuk pastikan salah satu menyebabkan artikel kita dapat dirujuk, mula-mula dapat dirujuk kerana bersesuaian, kemudian mendapat permintaan lah, dijumpai dan seterusnya dapat citation dan seterusnya akan dapat hash index. Okay, 7, pastikan nama penulis ditulis dengan betul serta nama affiliation dia. Kadang-kadang ni orang search by authors, kan ada kan, search by journal, search by title, search by authors. Kita dah explore dah advanced search. Jadi orang akan search by name. Jadi kena sangat betul lah, kena pastikan. Dan KPI universiti pula nama universiti. Jadi nama universiti pun affiliation pun kena betul. Okay, pastikan nama kita betul, nama kita konsisten, jangan ada banyak nama. Memang betul ada setengah macam Scopus dengan Pablon tu kita boleh merge account. Jadi kalau kita ada 2-3 nama, kita boleh mergekan account. Kalau orang site macam ni pun masuk, orang site macam ni pun masuk. Okay. Kita nama universiti, organisasi ditulis dengan nama penuh. Contohlah macam UPSI je kan, saya tulis UPSI, saya tulis Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya tulis bahasa Melayu je, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pihak universiti perlu pastikan ianya standard untuk semua komunitinya, iaitu pensyarah, staf sokongan pelajar mahupun alumni. Ada juga alumni tanya kalau dia nak terbitkan artikel, boleh tak pakai nama universiti? Boleh lah sebab dia pun alumni. Okay. 8. Pastikan nama anda sebagai penulis artikel ditulis dengan konsisten. Sama ada sebagai penulis utama atau bersama. Okey, ni konsisten ni maksud dia tengoklah kan, kalau tanya saya ada setengah bidang memang saya akan jadi, ni contohlah, ni nama pun tips. Saya sebab orang dah dapatkan citation, orang mungkin tak kenal at all. So orang tak tahu belakang tabir saya siapa. Tapi orang kata, oh paper ni baca paper Habibin. Orang luar negara sebut Habibin lah, baca paper Habibin. Jadi orang mungkin tak tahu yang at all belakang rakan-rakan penyidik. Jadi dalam setengah-setengah bidang tu memang saya memang saya buat lah dan saya duduk dekat depan. Ada setengah bidang memang saya buat lebih. 70% saya buat lebih. Tapi saya fikir I'm not the field. Saya bukan dalam bidang tu yang betul-betul exactly dalam publication. Dalam perundingan, dalam inovasi, yes. Tapi dalam artikel penulisan saya bukan dalam bidang tu. Kawan saya dalam bidang keusahawanan. Saya cakap dia, kau pensyarah baru. Tak apa, sambung je. Saya dah buat 70% ni. Kau sambung je lagi 30%. Kau jadi first author. Tak payah. Saya tak nak first author. Sebab ni no point. Kalau saya jadi first author pun, saya rasa ni bukan bidang saya yang orang nak tengok dalam CV. Jadi orang nak tengok bidang saya pasal keusahawanan ni dekat perundingan. Sebagai consultant, sebagai business advisor. Tapi untuk artikel bukan itu. Jadi saya lihat desainnya second name. Sama ya dengan saya ajak-ajak research grant saya pun yang mana berkaitan dengan keusahawanan pun saya akan letak kawan saya depan first name. Saya letak belakang tak apa. Tapi kalau dalam bidang saya sendiri memang bidang saya sendiri memang kena letak. Selain daripada paper saya dapat orang baca dan sebagainya. Bukan apalah, saya memang groom yang lecturer lah. Jadi kat tempat universiti saya pun saya dilantik untuk bantu untuk yang lecturer ni supaya boleh macam artikel, boleh publish artikel lah. Okey, kena konsisten dan mudah ditemukan lah, especially dalam author search. Yang ke-9, menganalisis corak citation dalam bidang anda, high cite dengan zero cite. Ini kena explore lah. Kita pun mungkin dalam bidang kita kan. Okey, dalam bidang saya bidang lean. Saya pun explore. Okey, siapa? Dalam bidang saya Jiju Anthony. So Jiju Anthony ni yang paling tinggi. So saya buka account dia, buka account Scopus. Kita boleh kita boleh search cuma kita tak boleh edit. Kita boleh buka account. Saya pun type Jiju Anthony. Okey. Jadi bila saya sebut Jiju Anthony ni dalam peserta kita dalam TOT ni pun dah kenal dia. Disebabkan saya sebut banyak Jiju Anthony, dia pun explore. Lepas tu dia share dengan saya. Dia kata, doktor ni Jiju Anthony ada buat special issue, tak nak hantar ke? Jadi you all pun bukan bidang you all, tapi you all pun dah okey. Banyak kali saya sebut Jiju Anthony ni siapa dia. Okey. Jadi you pun explore juga. Okey, ataupun terserempak, terjumpa. Jadi sebenarnya kalau kata Jiju Anthony tu, saya tengoklah artikel dia. Okey, walaupun dia ada banyak artikel terbaru, tapi tengok citation dia yang laju pun still yang tahun 2010. Nampak? 2010 tu laju. Kenapa? Bidang saya dengan bidang dia ni, iaitu kita ke depan. Kalau sebut Lean Six Sigma ni, automotive industry, baru manufacturing. Industri lain belum lagi. Universiti tak masuk lagi. Service industry pun banyak tak masuk. Masuk bank sikit-sikit je. SMEs pun tak masuk lagi. Bidang community pun tak masuk lagi.
Agak-agak bila sampai dekat bidang pendidikan, menteri yang keberapa yang baru start akan kata, okay, kita nak buat Lean Six Sigma dekat sekolah. Bila nak kena buat? Okay, jadi Lean Six Sigma ni satu platform business strategi untuk organisasi. Lagi-lagi macam waktu COVID ni paling sesuai lah. Sebab kita dah tak ada duit, so Lean Six Sigma tu ajar macam mana nak buat cost reduction, okay, macam mana nak buat Kaizen, macam mana nak tengok, yalah susah dekat pendidikan leadership. Dia senang je nak tengok organisasi ni. Selagi leadership ni menengok pada jawatan, jadi yang tu memang kurang. Dia kena tukar term leadership tu pada management commitment. Kalau organisasi tu pergi pada management commitment, so Lean yang paling terbaik. Jadi mungkin belum lagi. Otomotif memang tak ada. Dia memang pergi pada management commitment. Leader pun turun padang. Konsep kalau leader turun padang ni memang dia sesuai untuk pakai Lean ni. Sebab filosofi dia kat situ. Selagi ada top down ni memang tak jadilah. Memang tak jadi. Okey. Menganalisis corak citation dalam high citation dengan zero cite. Kita pun tahu dalam bidang kita dia very slow citation. Kita off lah tu dulu. Maksudnya okey, saya pun ada bidang saya. Contohlah, saya memang kalau tanyakan PhD saya nak kahwinkan accounting dengan engineering. Okay, saya nak kahwinkan engineering. Itu bidang saya. Kalau orang tahu, so bila saya engineering, saya akan cover performance. Semua orang cover performance. Tapi beza dia, performance saya regress. Kita tengok quality service. No. Saya detail. Saya cover semua all the financial. And cover juga non-financial. Jadi kat situ orang kata, okay, bab-bab performance ni Fazli pegang lah. Jadi bila sebut je pasal engineering, sentuh pasal performance, saya cover lebih. Sebab tu saya cover balance scorecard. Tapi ternyata itu bagus dekat advisor dan juga perundingan. Dia kurang bagus dekat artikel jurnal. Nampak tak? Walaupun saya kat situ, saya cuba banyak kali dah kahwinkan engineering dengan scorecard. It's not good. So orang tak side sangat. Jadi saya dah tahu dah, itu memberi kesan less side saya. Sebab tu sekarang ni bila saya cerita pasal tulis artikel, I'm not mention about balance scorecard dalam paper engineering. Saya cuma cakap in term of manufacturing performance ke straightforward, safety performance ke sustainable performance ke, macam tu je. I not mention yang kita ada financial and non-financial. Tapi kalau paper management, betul. Kalau paper management, artikel management, saya boleh masukkan orang kata yang deep punya performance punya indicator dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau buku balance scorecard saya kalau jual kat engineering tak laku. Tapi kalau jual di kalangan pelajar-pelajar management, pelajar-pelajar HR, dia laku. Sebab memang dia apply benda tu. Jadi kita tengok bidang kita, apa yang bidang yang paling banyak citation, apa yang less. Lagi-lagi kita tengok yang high citation lah. So kita ikut trend. Kalau tengok journal ni, lajunya, laju sangat. Baru keluar 2020, laju je citation. Apa lagi, kita ambil tajuk tu replicate. Sama ada untuk kita, student PhD kita, student master, student degree, student diploma, dia boleh replicate kajian itu untuk buat di Malaysia. Tu orang kata, boleh tak saya replicate? Saya kata boleh, tapi apa yang you nak replicate? Selaku supervisor, kalau ada student PhD kata saya nak replicate. So kita kena sama-sama apa nak replicate. So make sure replicate tu adalah benda yang baru. Yang kedua memang kritikal. Dari segi citation memang tengah laju. Baru kita benarkan pelajar kita nak buat replicate. Bukan apa, kadang-kadang dia nak buat paper yang replicate tu mungkin dari segi government, polisi tak pakai. Polisi kita dah berubah. Ataupun benda tu kurang diperlukan. It's not demand. It's not critical. Jadi, kena tengok juga replicate. Jadi, kalau tanya saya selaku supervisor, siapa nak buat PhD bawah saya, nak buat replicate pun boleh. InsyaAllah tamat juga. Tapi, replicate yang macam mana? Yang tu kita kena identify. Okey, usaha untuk pelbagai untuk memastikan artikel jurnal anda boleh dibaca, view, read dan selalu di wall paparan formal di social media. So macam mana kita nak usaha pastikan bahawa artikel kita ni boleh dibaca. Boleh dibaca. Share lah. Tengah-tengah buat status tu, katakan kebetulan status pasal COVID. You pun lepas beberapa segmen, last kali tu, okay, jika berminat nak tahu tentang COVID, kena tahu juga pasal vaksin. Saya baru publish artikel, How to Identify Best Vaccine Management. Baca artikel tu, contoh dia. Okay, kadang-kadang dekat grup WhatsApp, tengoklah grup WhatsApp apa kan, grup WhatsApp keluarga tak sesuai lah. Tengok pula grup WhatsApp pesyarah. Okay, kita bincang pasal innovation. Free lah, forward lah dekat student. Kalau ada siapa-siapa yang berkaitan dengan innovation, boleh baca artikel ni. Kan? Jadi boleh share lah. So banyak social media kan, Instagram ada, Telegram ada, Facebook ada, WhatsApp ada. Mana-mana share je lah. Kalau tanya saya memang dulu notebook. Apa-apa, oh lama tak boleh nak buat apa lah, komputer kat office.
Dulu skrip saya 10 tahun sudah. Apa-apa alasan je, alamak tak boleh lah bro. Benda semua dalam notebook kat office. Sekarang ni tak boleh nak bohong macam tu sebab semua kat handphone. Benda tu sat kena check handphone. Tu dialog kita sekarang. Nak apa? Benda tu ada dekat handphone tapi kena explore sat lah, kena cari. Jadi sekarang pun orang dah dari segi information management tu dah semua dah kena pergi pada mobile lah. And alright, promosikan artikel jurnal anda seawal mungkin bila ini telah ada secara online. Saya secara ikhlas, orang yang share pasal artikel jurnal tak terlintas pun nak katakan dia bodek saya. Saya cakap terus terang, ini saya kan, saya tak suka tahu ucapan macam contohlah bila kat guru WhatsApp, tahniah berjaya. Saya tak berapa nak okey sangatlah. Okey layan je lah, raikan kawan-kawan. Tapi kalau tanya saya, okey saya baru publish artikel, ni artikel saya publish. Itu memang automatik, saya memang tangan laju lah. Pertama ucapkan tahniah lah. Satu lagi memang baca artikel. Dalam hati tengok, artikel ni siapa? Oh, ada kawan saya dekat UTM buat bidang ni. Saya forward kat kawan ni. Bro, ni ada sahabat aku ni, dia buat artikel ni. Rasa macam bidang kau ni. Tengoklah, kau boleh buat kolaboratif ke, kau boleh share artikel student. So, saya banyak berkomunikasi dengan orang adalah benda-benda macam ni. Daripada ucapan tahniah lah, berjaya lah, bagus lah, kena raikan. Tapi yang paling penting adalah kita nak do something. Kalau tanya saya, kalau you ada thesis, kalau you rasa you okay, you bagi je kat saya. Dan saya akan forward dekat student-student saya. Kalau you ada artikel jurnal, you publish. Okay, you publish artikel jurnal kan, macam group yang yang group first batch, saya pesan kat dia, boleh tak share dekat group WhatsApp. Raikan kejayaan terbit artikel tu kat group WhatsApp dan saya akan bantu saya forward. So dia ada baru ni, ada dia punya bidang engineering yang mostly beberapa kawan saya buat bidang yang sama. Saya forward kat kawan saya. Bro, ni ada budak-budak ni publish artikel. Bagus lah dia apa semua. Nanti aku ambil artikel ni, aku pun kena cite paper dia ni. Tapi aku nak forward kat student aku juga. Dia berpesan, aku nak Roger dia boleh? Roger lah, kenapa? Aku rasa aku nak collaborate dengan dia lah. Dia kena cite, aku nak cite paper dia kena cite paper aku lah. Tengok, jadi benda-benda tu jadi network. Jadi kalau tanya saya, kalau publish artikel ke material ke apa benda, kalau share kat group WhatsApp bagi saya baik. Jadi share lah. Tak kisahlah, macam dia belum lagi dapat page muka surat, dia baru impress atau forthcoming, pun share lah. Ini tujuan kita ni nak peluaskan. Kita nak distribute, kita nak edarkan supaya artikel kita bukan hanya duduk dekat website tu, supaya orang pun, kita lebih mengetahui dalam bidang kita siapa. Ini kalau contoh kita tulis artikel dengan kawan kita pun, post, oi bro, babe, kita dapat terbit dah. Okay, ni contoh-contoh artikel. Korang boleh share dekat kawan-kawan, dekat student-student. Share lah, tak ada masalah. Bagi saya benda tu macam benda-benda yang tak salah saya nak share lah. Selama kat grup WhatsApp kita share bukan-bukan. Tak apa-apa share kan. Jenuh nak deletekan video bukan-bukan. Alright, memperkasakan impak artikel, siapa yang patut dikongsi, bagaimana nak self-promote di social media dan berlakunya komunikasi strategi engagement. Okay. Social media pun macam saya cakap tadi lah, memperkasa dan impak artikel. So nak perkasakan artikel kita. So siapa yang kita patut kongsi? Minta maaf saya cakap benda ni nampak macam poyo, tapi tidak. Kalau you betul-betul, kita ada supervisor, kita ada orang-orang yang kita tahu dalam bidang kita, bukanlah rapat tapi kita tahu kita ada urusan. Jadi reviewer dengan chief editor ke, ataupun pernah jadi conference ke, forward je dekat dia. Kalau dia sebenarnya forward ni tak boleh nak bersungguh sangat. Okey, saya ada 237 artikel, ini Google Drive link saya, nanti boleh forward dekat student. Yang benda tu tak practical. It's not practical. So kalau nak forward dia, forward satu-satu dulu. Forward satu-satu. Dia kata, okay, tak apa. Okay, minta maaf Prof. Ini paper saya tahun 2013. Tapi saya rasa paper ni masih lagi practical. So ada questionnaire. So mana-mana kawan-kawan nak buat final year project ke, master ke, nak adapt, boleh gunakan questionnaire ni. Mesti dia reply, okay terima kasih Fazli, bagus-bagus ni, nanti saya forward dekat student. Jadi kan saya memang aim forward banyak artikel saya kat pensyarah, artikel-artikel saya yang berkaitan instrumen. Sebab saya tahu memang pensyarah student datang dekat, saya nak buat final year project, saya nak buat master, tapi saya tak ada tajuk. Saya tak ada masa dah, saya tinggal, saya boleh tak nak tukar supervisor? Saya dah tinggal lagi setahun, boleh tak doktor jadi supervisor? Tu contoh, biasa orang datang lah, yang tak kenal panggil saya doktor kan. Jadi dalam kes ni, alamak, tinggal setahun je ke? Saya memang kata, dia kata kesian lah, orang lain kata minta jumpa saya je boleh tolong student kalau dah tengah nyawa-nyawa ikan. Jadi biasalah kawan-kawan, kalau tengah nyawa-nyawa ikan kau jumpa pakcik tu seorang tu. Jadi alah kesian lah pula. Okay, tapi kita tak boleh cerita tentang
jangan sembang cerita benda yang tak nampak. Discuss benda yang nampak. Okay. Topik ni baru lagi. So you boleh adapt this questionnaire. Jadi kita study pula dekat industri ni. Ni contoh beberapa tesis senior, flow dia sama. Ikut flow ni kita buat. Ada contoh lah kan. Sebab ada orang yang macam, kalau tidak dia kena bayar. Lagi-lagi scholarship. Kan kalau dia tak siap tesis dia kena bayar. Jadi kita bantulah. Jadi bukan saya seorang lah. Saya pun tengok bidang juga. You duduk mana? Duduk kat kawasan ni. So nak buat bidang apa? Bidang apa? Ada sahabat saya dekat universiti ni. Jumpa dia nanti, cakap cerita hal ni, cakap kat dia, saya recommend dia. Sebut nama saya. Cakap kat dia, saya willing jadi second supervisor. Kita bantu sama-sama. Contohlah. Tapi juga ada jugalah dalam kes-kes ada juga saya tak boleh nak bantu. Contoh kes-kes yang sakit. Kes-kes yang sakit, dah stroke dan sebagainya. Dia nak tukar supervisor, saya nak jadi supervisor. Ada yang tak sampai jugalah. Niat nak bantu dia, dah tak sampai juga. Tak sampai maksudnya dia dah tak ada dah. Maksudnya. Jadi seronok sebenarnya. Saya selaku pensyarah, saya rasa itu tanggungjawab saya lah. Salah satu tanggungjawab saya bila orang dalam keadaan kesusahan, jadi kita kena bantu. Ada contoh lah kan. Jadi contoh-contoh paper-paper instrumen ni lah yang banyak bantu. Paper-paper yang konsep dia adaptability. Jadi kita nak bantu kan. Contoh. Sekarang ni ada seorang sahabat saya baru meninggal. Muda lagi. Jadi kita orang tengah berusaha untuk bantu dia dekat universiti. Dia tak siap lagi tesis tapi dah almost done. Adalah sikit-sikit kena touch up. Kita tengah nego dengan universiti supaya untuk lepaskan dia. Maksudnya capailah impian dia untuk peninggalan untuk suami dia dan ahli keluarga dia, at least arwah ni dapat doktor lah, dapat PhD. Itu kita tengah usahakan yang tu jugalah. Tengah-tengah carilah dia punya chapter 1 dia mana, chapter 2 dan chapter 3 dia, kita try nak polish sikit, compile, lepas tu nak bagi. Kan? Jadi benda-benda macam ni, kalau berkaitan tesis, benda-benda macam ni, you boleh negotiate dengan universiti. Bukan kata semua benda tak boleh. Kalau kata tak boleh siap tesis pun, negotiate dengan counselling, dengan sebagainya. Dia ada solution sebenarnya. Okey. Kemudian yang ni yang engage dengan social media lah Aktif promosikan dan berkongsi artikel jurnal dengan pendidik sama bidang dalam grup WhatsApp. Ini pun sama lagi, sharing. Sharing kat grup WhatsApp, Telegram, email serta boleh juga buat link di platform blog, website, infografik juga. Jadi kita sebenarnya salah kalau bagi artikel, tapi kalau bagi link tak ada masalah. Jadi kalau link artikel saya ada kat LinkedIn, ada kat ResearchGate, ada dekat Scopus, ada kat Publon. Jadi alam maya, maksud saya ada shop, ada kedai dekat alam maya. Kedai maksudnya orang boleh dapat. Orang nak, orang datang ambil, upload. Kalau tak dapat, saya ada tinggal nombor telefon. If anything, boleh WhatsApp saya. So please anything tu WhatsApp saya tu bukanlah sekata apa. Jadi dia orang faham lah. Oh ni kalau tak dapat full tag, kau WhatsApp je nombor ni. Ni kita direct authors. Direct authors nanti kita try lah request untuk dapatkan full test. Kadang-kadang kita tanya juga, pernah sembang dengan kawan jadi editor kan, jadi top publisher pun sama juga. Dia kata bukan normal practice lah, it's human lah. Dia kata kalau orang request personally minta full tag, kita bagilah. Tapi tak boleh lah dekat mainstream, dekat website, dekat social media you bagi full tag macam tu je. It's not okay lah. Tak bagus lah. Hubungan saya dengan top publisher tak bagus. Situasi yang mana masa penerbitan yang lama akan beri kesan lama juga pada citation. Ni contoh. Bukan nak hantar artikel ni kena tunggu 2 tahun ke? Bila masa pula saya dapat citation? Sekarang ni KPI Universiti 2021 kena ada markah citation, 2022 citation, 2003 citation. Takkan saya nak tunggu 2023 baru dapat citation? Jadi you kena rancang you punya masa submission. Sebab tu untuk yang kata yang baru nak start ni, kita kena amalkan konsep dua-dua, iaitu quantity dan quality. Okey, hantar kat jurnal Web of Science Q1. Tapi saya yang sama, hantar juga jurnal-jurnal yang okey, tetapi mungkin Q4. Okey, ataupun nak support local, support jurnal kat Malaysia. Tengok jurnal yang kat Malaysia ni yang paling banyak citation. Okey. Saya ni kadang-kadang kita lebih-lebih orang kata poyo pula. Tapi kalau tanya saya, jurnal kat Malaysia perlu ada marketing lah. Kena ada marketing untuk promote all the jurnal Malaysia. Kadang-kadang atas promote on site. Saya kenal sangat researcher ataupun postgrad dekat Malaysia ni. Kalau kita recommend memang dia site. Ni kenapa ni method? Method pakai apa? Method saya nak pakai method nak buat case study. Kau baca artikel ni. Artikel ni bagus kalau nak buat case study. Banyak yang kau boleh cite. Jadi pelajar tu akan cite. Jadi dah berlaku citation. Aku tanya kawan, kenapa aku punya citation banyak Fazli Aku share dalam kelas research methodology aku, kalau cerita case study aku bagi artikel kau.
Oh itulah, terima kasih lah. Banyak citation aku dapat pasal case study tu. Pelik juga. Citation dekat artikel dekat Malaysia ni dapat banyak citation. Kan. Tapi kan saya pesan lah, tu masalahnya sebenarnya kat Malaysia ni banyak open access tapi tak di-share kan. Share je. Kalau tengok dekat social media pun, kalau saya tengok kat luar negara, memang konsep share tu benda yang aktif. Contohlah grup WhatsApp PhD. Antara yang aktif adalah share articles. Itu yang aktif. Kita kat Malaysia ni banyak benda-benda lain lah. Banyak iklan maksudnya contohlah siapa ada masalah tentang ni, cerita, lajulah grup WhatsApp tu. Hari ni orang share, siapa nak belajar case study, refer artikel ni. Klik-klik je. Kan. Alright, jadi kena plan dari segi short term, moderate dengan long term, artikel kita dari segi masa. Jadi kalau artikel kita cepat terbit, lagi cepatlah dia akan bergerak citation. Tapi dia mungkin slow lah, tapi dia bergerak, dia slow. Mungkin nak hantar Q1, ambil masa yang lama, tapi bila dia dah terbit, citation dia laju. Contoh kan, jurnal ni suka macam ni. Saya perasan, jurnal saya ni, kalau dia dekat Impress, dia maksudnya belum ada page number, tetapi dekat Impress tu dah laju tau citation. Cepat je dia bagi saya page number. Cepat je saya masuk. Kalau dia masuk saya kat forthcoming, 6 bulan, tak ada citation, lamalah paper saya akan terbit. Itu sebenarnya marketing strategi juga. So dia parking kat Impress atau forthcoming, maksudnya dah di-online kan. Kadang-kadang volume number pun tak ada, issue number pun tak ada, page number pun tak apa, tapi telah di-online kan. Tapi citation dah boleh gerak. Kita buat citation tanpa letak volume dan page number. Citation dah bergerak. Tapi tak ada page number. Tapi kalau dia tengok, citation dah bergerak. Biasanya orang dalam bidang sains. Belum ada volume dan page number lagi. Jadi sebab tu orang sains tak ada isu. Citation, kenapa reference ni tak ada volume dan page number? Kita pun cakap forthcoming Impress. Jadi penilai pun, tahu ni Impress forthcoming. Sebab tu kalau citation tu kena letaklah forthcoming atau Impress. Kita tahu artikel ni dah di-online kan. Tetapi belum ada volume, issues number ataupun page number. Okay, next. Boleh cite diri sendiri. Ni orang tanya juga. Saya tanya juga. Tak ada masalah sebab ada orang yang tak faham kata tak boleh. Boleh cite diri sendiri selagi benda tu memang kita pioneer. Memang kalau kita tak cite diri kita sendiri, kita nak cite siapa? Okay. Ataupun cite perkara-perkara yang memang ada kaitan dengan kita. Selagi dia bertepatan. Jangan saja-saja nak dapatkan banyak citation. Nak tunjuk ke orang, aku pun ada 100 citation. Orang boleh filter. Dalam citation, kita boleh filter. Satu lagi filter namanya self-citation. Orang pun tengoklah, dia ni profesor. Contoh, dia ni profesor, banyak citation. So, kita pun check. Bila check, kita ada button self-citation. Kita kliklah self-citation. Tu dia. 90 tu daripada self-citation. 10 je outsider citation. Maksudnya pun nanti tak bagus kat in term of quality. Dia ni ada 100 citation. Tapi 90 ni dia nikatkan citation. Memanglah dalam segi marketing memang itu yang berlaku. Dah ada case study dah. Contohnya cerita pasal entertainment lah. Entertainment nak tahu macam mana artis tu boleh naik adalah dia popular. Popular macam mana? Dululah jualan CD, jualan kaset. Jadi macam mana nak bagi jualan CD dan jualan kaset tu? Dia daripada background orang kaya, dia beli semua CD dan kaset tu. Jadi orang pun pelik. Kenapa jualan kaset CD dia meningkat? Jadi orang pun akan beli disebabkan jualan CD dia meningkat. Akan mempengaruhi. Macam kita lah dekat Shopee pun. Kalau tengok yang sold tu, dah beribu orang sold, kita pun jadi terbeli juga. Jadi konsep dia. Jadi consider dia macam tu. Jadi kalau katakan paper kita, orang tengok, banyaklah citation dia. Jadi orang pun akan cite juga. Jadi konsep dia sama. Kita pergi kat Shopee, tengok produk tu dah banyak sold, kita pun terbeli juga produk tu. Tengok bagus kot, ramai orang beli, kita pun beli. Sama juga artikel, bila tengok orang banyak citation, kenapa orang banyak cite ni? Otai ni, Sifu ni. Jadi kita pun cite dia juga. Jadi tak salah untuk kita cite diri sendiri untuk permulaan, untuk meningkatkan kita punya bilangan citation, tapi jangan terlebih-lebih, jangan over sangatlah. Jadi kalau tidak nanti kita punya artikel banyak pula self citation. Bilangan citation kita, macam saya tadi bilangan citation ada 300 kan, 250 self citation. Tak bagus juga. Sebab ada setengah universiti dia kira citation H index tolak self citation. Dia kata kita nak tengok universiti ni kalau nak jadi profesor kena ada 10 H index. Tapi lepas kita orang check tolak self citation, H index tinggal 2 je. Jadi tak bolehlah mohon profesor kat sini. Jadi dia tolak. Memang ada case, kat Malaysia punya case, ada setengah universiti memang dia akan tengok dari segi self citation. So self citation dia tolak.
Tadi kalau tanya saya, ada sebab. Kita bincang strategi. Untuk naik, kenapa nak buat site, safe site untuk bagi pergerakan. Macam kita dekat Facebook, penat buat status kan. Tak naik-naik status. You like kan status sendiri. Naik balik kita punya status Facebook tu. Jadi consider macam itulah. Dengan kita site diri sendiri, orang tengok ada pergerakan citation. Jadi orang akan cite. Tapi kalau orang tak ada orang, contohlah paper dia tak ada orang cite kan. Jadi kita nak cite balik, okey ke? Tak ada orang cite pun artikel ni. Ke ada artikel lain yang lagi okey. Jadi orang-orang yang memang detail dia akan tengok. Macam kita bincang tips kan. So tips kita pun nak pilih quality citation. Jadi kita pun nak tengok siapa yang kita cite. Authors pun tengok. Authors memang clear. Dia kalau chief editor, knowledge dia sangat kuat. So dia tahu yang artikel yang kita cite, kita tahu ini artikel-artikel yang top cite. So artikel yang kurang cite dia akan, artikel ni slow sikit, tak ada orang cite pun. Jadi automatically dia kata quality citation kita tidak bagus. Dalam artikel memang particular. Dia dalam kes ni, kalau citation kita tu, kalau kata baru tak apalah. Yang dah lama, tapi kenapa kita cite padahal tak ada orang pun dalam dunia ni cite, jadi dia jadi isu. Dia ada sistem sistem editor dia macam-macam, dia hyperlink. So dia boleh hyperlink, dia boleh beritahu semua paper yang kita cite duduk dekat publisher mana. Kat mana website universiti. Dia dapat tahu berapa citation at index. Dia dapat tahu. Sistem tu memang ada. Sistem tu boleh create. Dekat Excel pun saya boleh buat. Apatah lagi yang top publisher, dia boleh buat web-based system. So dia dapat detect. Once kita hantar artikel je, dia boleh. Sebab tu kalau you salah eja nama jurnal, dia tak boleh detect. Sebab tu dia kata, ni problem ni. Ada 20 reference, 10 je boleh baca. 10 lagi tak boleh nak baca. Kita pula banyak refer buku-buku dan sebagainya. Bila hantar submit selalu sistem, dia tak boleh match kan. Reference tu tak betul. Sebab tu bila you guna Mendeley atau gunakan EndNote, sistem yang dalam diorang tu, contohlah Elsevier, bila guna Mendeley, bila you submit artikel, dia tahu ini reliable punya citation atau reliable punya reference. Okey, boleh cite rakan dalam bidang yang sama di universiti. Kawan bilik sebelah, bidang yang sama, cite lah diri dia. Jadi kita bantu KPI untuk kawan-kawan kita, tim kita, fakulti kita, jabatan kita, universiti kita. Jadi support sesama sendiri lah. Macam saya cakap semalam lah. Okey, santai-santai. Okey, aku dah cite kau 2, nanti kau bayar balik aku lagi 2. Bolehlah buat macam tu ataupun support kawan-kawan kita. Lagi-lagi memang setiap jiwa pendidik tu bila tengok pensyarah baru masuk, kita ada rasa nak berbantu. Jadi bantulah untuk dia. Okey. Alright, biasanya pensyarah memang saya selalu kata kat kawan saya yang sebaya dengan saya, dia kata dah sampai masa korang kena guide pensyarah muda. Sampai sekarang, you all ingat tak siapa yang guide korang masa korang masuk pensyarah? Ingat. Sampai mati aku ingat lah. Dan itu juga yang kita kena buat dah. Mana pensyarah yang baru masuk ni jangan rasa memanglah pensyarah masuk. Contoh kat universiti kan dah rasa tak selesa bahawa bila pensyarah masuk je, bila cerita pasal Scopus, kita ada 2 je. Pensyarah yang mau masuk dah ada 13 Scopus. Jadi kalau tanya saya, kita dah rasa macam tak selesa. Cepatlah. Kita dah 10 tahun tak naik Profesor Madya. Dia ni tunggu 2-3 tahun naik Profesor Madya. Janganlah ada rasa yang macam tu. Positif je. Bab rezeki ni adalah rezeki dia. Okey. Site pakar. Okey, pelapor, gurus, sifu yang dalam bidang. Itu sangat penting. Kita pun dah bincang site gurus sifu dalam kita punya tip and tricks. Okey, pakar metodologi juga memainkan peranan yang penting. Contoh bila you cite method, you cite siapa ni? So dalam sekolah kita siapa? Okey, katakanlah you dalam bidang management, Saunders nama besar. Okey, dalam bidang pendidikan, you cite Creswell nama besar. Okey, kehadiran pakar hasil citation ni akan turut beri kesan juga kekerapan citation. Jadi orang akan baca artikel kita sebab suka tengok bahagian method, dia nak baca artikel kita sebabkan method. Dan dia tengok method kita pula refer siapa. Jadi macam tu lah. So orang pun nak makan. Okey, kalau orang nak makan, orang pun tahu okey kedai ni makan sebab dia pakai bahan ni. Dan kita tahu bahan ni berkualiti dan sebab tu makanan dia sedap. Contohnya lately ni kan ada jugalah bila orang buat makanan tu, dia buat consider, orang panggil service, kalau kita panggil product placement, dia panggil service placement. Service placement maksudnya orang pergi kedai nak makan tom yum, tapi disebabkan ada satu ingredient tu yang kita tahu boleh menarik. Jadi sebabkan dia bagus. Contohlah katakan saya nak buat nasi lemak, warung nasi lemak. Okey, warung nasi lemak, kemudian saya tahu kat kedai makan saya adalah banyak yang Muslim, banyak yang warga-warga sini-sini juga. Jadi saya collaborate dengan Usup Tayub.
Jadi kedai makan saya nasi lemak dia bagi dengan kurma. Jadi kedai makan saya tu ada kurma. Jadi orang nak makan kedai saya tu, oh bagus pergi kedai tu. Kita pagi-pagi kena makan kurma sebiji. Makan nasi lemak ada kurma. Jadi kita makankan nama nasi lemak tu nasi lemak usup tayuk. Nama dia kan. Sebab kedai tu ada sekali dengan banner pun ada. Okey, kedai nasi lemak sebelah tu banner usup tayuk collaborate. Usup tayuk pun bagus juga. Tak pernah aku terfikir nak supply kurma dekat kedai nasi lemak. Jadi itu contoh-contoh kita namakan dia sebagai kolaboratif. Jadi memainkan sangat penting kalau kita nak site pakar tu. So kita ibarat macam kolaboratif. Faham tak maksud saya? Kalau YouTuber nak banyakkan view, dia pergi interview dengan satu follower ni. Automatically bila dia share content, buat content, so views dia akan banyak, subscribe dia akan banyak. Sama juga kedai dia nak bagi ramai orang hantar banyak, okey dia bawa satu kurma usup tayuk untuk ramai orang pergi kedai makan. So kita macam mana nak bagi orang baca artikel kita? Okey, pertama kita boleh tulis pertama dengan Sifu Gurus. Tulis bersama-sama dengan dia. Kalau tak boleh sama-sama dengan dia, cite lah dia. So kalau kita cite dia, orang patut bagus artikel ni sebab cite. Jadi automatically artikel kita akan dapat satu image yang positif dan berkualiti bila kita cite orang yang pakar ni. Okey, ini juga beri kesan untuk kekerapan citation kerana artikel ini secara persepsinya adalah berkualiti serta menonjolkan kekuatan dalam kandungan artikel. 17, citation artikel yang terbit di top publisher. Seperti Sign Direct, Emerald, InDesign dan lain-lain ni, kerana artikel ni memang penerbit buat marketing. Biasa penerbit gergasi ni, ada orang panggil penerbit raksasa ni, mempunyai reputasi kualiti dan etika yang baik dan dia orang ada marketing eksekutif yang akan promote artikel kita dekat social media, dekat universiti, dekat library. So tugas dia. Emerald buat kerja marketing. Sign Direct buat kerja marketing. So dia ada marketing. Okay, minta maaf saya sebut kadang-kadang jurnal dekat Malaysia ni kurang marketing. Bukan kurang marketing, universiti buat marketing tapi universiti punya marketing kecil. Saya pesan kat dia kata, okay, kita kat universiti ni kita ada banyak produk R&D dan sebagainya. Kita punya isu, konten sangat bagus. Yang kedua, kita mudah ditiru dan dikopi. So kita dari segi safety, security sangat rendah. Yang ketiga, dari segi bila nak menjual, kita tak cukup marketing. Jadi kalau tanya saya, kita buat situation kan. Kalau tanya saya lah, kalau produk-produk IKS biasanya, kalau tak collaborate, kalau tak ada agent, tak laku barang tu. Jadi yelah, mungkin universiti dia firm. Sebab tu kadang-kadang kat universiti ni, kalau pada pandangan saya lah, saya bukan fikir, universiti tu akan berjaya bila top management tu orang pengurusan. Jadi kat Malaysia ni agak lain. Kalau dekat universiti kat luar negara tu, siapa pensyarah yang duduk jabatan kat pengurusan, dia kena handle semua jawatan. Sebab dia tahu nak urus, orang nak urus admin, nak urus. Jadi bila universiti ni, kita tahu ada pelbagai bidang. Jadi dia mungkin, katalah dia bidang kimia, tiba-tiba pegang top management. So dia tak ada asas management. Jadi bila tak tahu management, dia tak boleh bayangkan perkataan investment. Kalau sebut investment, dia cakap dah, kita kena ada pelaburan. Jadi kalau orang ekonomi tu, dia nampak pelaburan tu. Pelaburan kewangan dan pelaburan kewangan. So nampak risiko dia, nampak dia punya costing dia. Dia nampak apa dia nampak forecasting dia, projection dia. Dia nampak benda tu. Bila cakap, dia faham. Contoh dia kan. Kalau samalah dengan engineer. Okay, jawatan pasal satu jawatan engineer. Tapi dia bukan bidang engineer. Tapi dia kalau dia engineer, dia lebih tahu. Jadi kalau tanya saya, kalau universiti luar, dia lain. Jadi contohlah, ni contoh nak bincang bahawa marketing tu sangat penting. Jadi kita nak artikel kita supaya dia decide. Jadi paper kita nak di tempat yang betul. Siapa yang akan share, siapa yang akan market, siapa yang akan perluaskan dia. So tuan punya badan lah, tuan punya publisher. So publisher akan buat kerja dia. Kenapa dia buat kerja dia? Kalau dia tak buat marketing, artikel dia pun tak dapat citation. Bila tak dapat citation, action dia ada rendah. Ada universiti nak beli, Emerald lepas ni, bila tak ada citation. Dan kenapa universiti beli kat Emerald? Kenapa langgan Emerald? Kerana Emerald banyak citation. Jadi rujuk, ramai orang rujuk dan rujuk. Kalau satu masa Emerald tak ada siapa dapat citation, tak ada orang rujuk, saya rasa universiti tak langgan dah Emerald. Jadi satu universiti 1 juta dah hilang. Ambil contoh, satu universiti 1 juta dah hilang. Kalau banyak universiti berapa juta dah hilang. Okay, terbitkan artikel dalam literature review, conceptual dan general review. Ingat, banyak pasaran. Kita dah bincang benda ni kan. Orang refer baca paper conceptual kita sebab dia nak ambil konsep kita. Dia nak apply, dia nak test. Sebab kita beritahu dalam research gap, kita hanya propose framework. Digalakkan pada semua yang ada, testlah dia. Ada student PhD takut. Kalau saya dah producekan conceptual, hilanglah originality. Hilang ke apa? You yang publish artikel ni. Orang katalah you tengah buat PhD, ada orang tengah buat PhD.
Orang yang buat PhD tu tak ada framework. Dia copy framework kita yang publish. Tiba-tiba dia laju, dia grad dulu. Lepas tu kita grad lambat. Ada isu ke? Tak ada. Sebab consider dia ambil framework tu pun kita dah publish dulu. Lagi bahaya kalau kita tak publish. Okay, kita tak tahu ada orang buat sama dengan kita, tiba-tiba orang tu dah publish. Kena pula external examiner tu cakap, you punya model ni sejibik yang ada dekat UM. Baru convo baru-baru ni. Ni dia punya tesis. Bukan sama ke apa you buat? You tiru dia nampak? Macam mana kita nak self defense? Macam mana nak self defense? Cara nak self defense adalah bila you dah ada framework, publish. Sebab bila you publish tu dari segi law dah berlaku copyright. Jadi make sure publish, jangan simpan. Biar orang tunjuk lawan bukti dia. Memanglah tesis tahun 2021 kita tak ambil lagi kan, dia dah siap 2021. Tapi dia sendiri cite saya. So dalam tu nampak artikel 2018, 2017, model apa tu semua saya punya. Jadi dalam kes ni kita rasa kita kena protect benda tu lah Okay, itu sangat penting kalau dalam sekejap charger saya nak habis Okay. Itu sangat penting jenis paper literature review. Literature review sama SLR. SLR bagi tahu apa yang banyak orang guna dalam research atau apply dalam research, apa yang lagi gap. Jadi orang suka baca paper SLR untuk tahu status. So kita nak pakai apa, sebab apa banyak orang guna. Kita nak explore apa lagi, apa yang kita nak extend sebab orang tak guna lagi. Tu dapat dekat SLR. General review sesuai untuk orang baca sebab orang nak cite. Nak cite kat mana? Cite kat latar belakang. Okay, orang nak cite dekat problem statement. Benda-benda ringan. Tu jadi paper general review. Paper conceptual disebabkan paper framework dia. Jadi ingat, bukan research article saja. Paper conceptual, general review dan juga literature review dan short communication juga mempunyai permintaan sendiri. Lagi-lagi pelajar degree. Degree cukup suka, boleh baca kulit ke kulit. Kalau paper general review dia boleh baca habis-habis, dia boleh faham. Kalau bagi research article saya ada data tu, kadang-kadang dia tak faham. Dia baca sampai literature review je. Dia baca introduction, dia baca literature review, dia baca conclusion. Method analysis dia tak baca sebab dia tak faham. Alright, turut terbitkan artikel dalam bahagian atau bab dalam metodologi. Ini salah satu strategi yang paling berjaya. Ramai orang dapat citation yang tinggi dia sebabkan metodologi. Check orang yang tulis buku research metodologi. Buku je, bukan jurnal, buku je. You type je dekat Google Scholar, you type satu judul buku metodologi. Walaupun dia tulis oleh bahasa Melayu. Bahasa Inggeris lagi lah. Kita tengok, banyak citation sahabat kawan aku ni buat buku metodologi. Sebab orang akan cite. Cuma sekarang ni untuk Q1 orang tak cite lah. Sebab bila Q1 je, sebab tu kenapa Creswell bersungguh-sungguh tulis buku, kenapa Saunders tulis buku sebab dia dapat citation. Okay, bila dia keluar buku je, kenapa dia kena update? Padahal sama je di edisi yang ke-5, edisi yang ke-6, edisi yang ke-7, edisi ke-8. So dia namanya, kalau satu-satu buku, dia kena keluarkan buku macam tu. Sebab in term of citation, kenapa cite 2010? Tak ada yang baru ke? Ada Creswell 2015. Kenapa tak cite dia 2015? Jadi sekarang ni kalau buku-buku ni strategi, buku yang bagus kena keluar selalu dengan edisi yang numbering yang berbeza. Okay, edisi 1, cetakan 2, cetakan 3, cetakan 4. Sama juga, nampak macam banyak cetakanku. Bila orang tengok banyak cetakan, orang akan cakap buku ni bagus. Buku ni bagus. Sama juga citation. Bila tengok orang banyak cite, ternyata buku ni bagus. Jadi orang nak promote buku research methodology, ada sekali dululah saya nak promote satu buku tu, kata buku ni bagus. Dari segi citation dia dah almost 1,000 citation. So bagi mana-mana sudah researcher, kalau nak citation, kena cite buku ni. Boleh beli buku ni. Maka lajulah orang jual buku tu. Saya terlupa satu perkara. Yang tu saya nak menjual tu agak sedikit nakal lah sebab saya sorok satu benda. Iaitu memanglah banyak citation tapi buku tu buku lama. Saya beli buku tu di pasaran. Buku tu harga tu saya dapat diskaun tinggi dan saya jual sikit. Jual buku dengan bagi diskaun jugalah. Tapi saya buat marketing baru buku ni banyak citation. Tapi sebenarnya saya sorok satu ilmu bahawa bahaya juga suruh dia orang baca buku tu. Walaupun bagus ilmu kan. Tapi citation dia bukan citation yang baru. Jadi kalau tajuk saya sekarang ni, kalau dari segi marketing side, kalau saya cakap ayat, ni buku research method, saya tunjuk ni total citation dia yang tinggi. Ni tahun 5 tahun terkini. So you all nak tulis research method, nak tulis artikel jurnal, nak terbit QN1, nak Q1, Q2, Q3. So kena terbit, kena cite buku method yang 5 tahun terkini. Jadi marketing tu akan laju lah. Jadi dalam konteks tu kena jelas lah. Jadi sebab tu
kita boleh tulis artikel berkaitan metodologi sebab ada pasaran, ada pemasaran, ada pasaran iaitu demand yang besar sebab ramai orang akan baca metodologi dan akan buat citation. Lagi-lagi macam orang ajar metodologi macam saya hantar metodologi kan. Okey, daripada kita nak minta ada site diri sendiri lah. Okey, kalau nak buat apa, study apa? Oh, nak buat kualitatif. Nak buat apa? Pilot study. Nak baca artikel ni. Artikel saya ni memang saya jelaskan macam mana nak buat pilot study. Jangan lupa site. Contoh, kadang bergurau dengan student kan. Okey, boleh. Ada tak artikel student dalam kelas? Ada tak artikel cerita benda ni? Ada. Saya ni macam Doraemon dia orang kata. Okey, nak buat apa benda ni? Itu yang untung orang bagi artikel kat saya. Jajak, saya tak tulis benda tu. Tapi saya ada kawan baik saya memang tulis artikel ni. Okey, saya forward artikel tu kat dia. Kan? Jadi yang bestnya yang macam ni lah. Bila kita share, bantu kawan-kawan kita. Dan kita pun sebenarnya nak bantu student kita. Oh, nak buat benda tu. Saya pula tak ada publish benda tu. Nak lah baca artikel ni. Ni kawan saya tulis benda ni. Oh, ni dah lama ada yang baru pula. Yang baru lah. Sekejap, saya Roger kawan. Saya Roger dia balik. Bro, kau ada tak publish artikel ni yang baru tu? Ada, baru 2001 keluar. Kenapa? Student aku tengah nak cari. Dia bagus. Pesan kat dia. Jangan lupa cite. Okey, kita pun bagi kat student. Bukan apalah, dalam dunia akademik is something like kita semua baru-baru nak naik. Baru-baru nak up. Jadi, konsep dia, kita perlukan support. Masing-masing, kalau konsep dia, okey, kita dah bagi ruang, bagi bantu dia dengan satu artikel, ialah kita melawak ataupun bergurau. Okey, nanti jangan lupa cite lah. Tapi sebenarnya bukan melawak dan bergurau. Dia kata kenapa you dah refer artikel saya tapi you cite orang lain. Sepatutnya kita dah refer artikel dia, kita kena cite lah artikel dia. Okey. Okay, last sekali adalah appendix. Appendix adalah satu kekuatan yang kuat dalam memastikan bahawa artikel kita dapat permintaan yang tinggi, iaitu yang mana soal sidik sama ada appendix dari segi soal sidik ke, senarai semak ke, soalan interview, parameter, template ke, formula, parameter dan sebagainya. So yang ni akan meningkatkan lagi orang akan view, download site. Jadi ini salah satu juga strategi untuk meningkatkan citation, seterusnya H-index. Okay, how many citation is good? Banyak mana? So kalau tanya saya, kalau katakan yang paling terbaik adalah kita melihat 5 tahun terkini. Tapi kebanyakan top dia ambil 3 tahun terkini saja. Ada yang tengok 3, ada yang tengok 5. Jadi dekat Scopus dengan Web of Science, dia nak tengok aktif dalam 3 tahun dengan 5 tahun. Itu yang consider saya bagi senior-senior, ini yang kita orang goyang. Kalau you tak aktif dalam masa 3 tahun dan 5 tahun, citation tu dia akan keluar satu section dia kata ni contoh artikel aktif 3 ataupun 5 tahun. So kalau kita tak aktif, katalah contoh macam saya sekarang ni saya setahun berehat. Kalau you tengok akaun saya tahun ni saya off. Kalau you tengok memang tak ada artikel pun saya terbit tahun ni. Jadi saya rehat. Saya rehat bila? Last year. Masih bila saya rehat? Sebab COVID. COVID memang saya concern. Saya ni memang jenis orang yang memang field work punya orang. Kalau nak buat artikel pun kita turun padang, kita buat sama-sama dan sebagainya. Jadi disebabkan pandemik ni saya sibuk ke lain. Contohnya saya kata okeylah tak apalah aku rehat tulis artikel. So saya sibuk dengan perundingan. Banyak buat consultation work. Okey. Jadi saya tahu benda tu saya kadang-kadang nak rehat. Tapi rehat saya bahaya. Sebab rehat saya adalah disebabkan saya akan hilang dalam 1 tahun. Contoh paling ketara tahun ni. Tapi adalah sebenarnya ada 3 atau 4 artikel yang dalam accepted, ada yang dalam forthcoming forthcoming tak ada lagi. Kalau forthcoming ada dalam listing, belum ada lagi. So akan terbitlah hujung tahun ke bulan 10, bulan 11 adalah artikel. Itu pun nasib baik artikel tu saya buat collaboration. Ialah collaboration dengan student PhD sendiri, okey, dengan kawan-kawan researcher. Jadi saya bukan first author lah, jadi member. Jadi tahun ni tak ada satu paper pun saya jadi first author. Jadi buat pertama kalinya dalam akaun saya dalam tahun, saya tak tulis artikel dalam tahun. Contohnya tahun 2021 tak ada artikel saya sendiri dalam akaun Pablon atau akaun Web of Science. Okey, saya sebenarnya bereksperimen. Kalau nak tengok eksperimen apa jadi kalau saya tak terbit artikel langsung dalam tahun tu dalam saya punya citation dan H-index. Jangan ikutlah, saya tak ada apa nak kejar, saya nak buat self eksperimen je. Okey, tahun 2022 saya punya artikel akan mencanak. Sebab saya dah start tulis artikel 2021 ni banyak ni. Saya dah start tulis artikel ni. Tahun 2021 ni, start pada bulan ni lah, bulan Julai ni lah. Saya dah start tulis artikel dan saya akan start submit untuk jurnal dalam bulan 7 dan bulan 8 ni. Saya prediction, saya nak aim artikel saya terbit bulan Disember dan November tahun 2022. Saya nak tengok graf saya impact hujung tahun. Jadi, saya kena tulis artikel bulan 7, bulan 8. 7, bulan 8 ni memang waktu yang terbaik, paling lewat bulan 9 untuk saya submit semua jurnal saya. Untuk saya melalui proses review tu dalam tahun 2021
dan dia akan ambil masa untuk terbit untuk tahun 2022. Saya nak tengok apa jadi 2021 ni kosong, 2022 saya tulis artikel. Jadi memang banyak pun kena buat sebab saya dah jadi research fellow beberapa universiti kan, syarat memang kena terbitkan Q1, Q2, jadi memang kena terbit artikel. Dan banyak pula saya punya research grant nak tutup next year. Jadi bila next year banyak grant yang kena ada. Jadi tahun depan memang try nak kemuncak balik apa jadi dengan sistem saya. Saya predict it's not good. Jadi sebenarnya it's not bukan kita rehat lepas tu tiba-tiba meloncat. Tidak. Dia sebenarnya dia relax and steady. Relax je. Okay, setiap tahun konsisten je. 2. Kenapa saya nak try buat? Sebab melalui analisis saya dah jumpa banyak account, profesor-profesor, sahabat-sahabat saya, semua yang buat konsisten 2 tu nampak graf. Okay, saya ni kan jenis orang yang ada sedikit influence dengan business consultant. Kita nak tengok kalau saham, dia beri kesan. Kalau kita rehat sekejap, lepas tu tiba-tiba naik, dia kemuncak. Jadi saya nak try tengok adakah citation ni, teori dia sama macam teori saham. Jadi consider dia nak tengoklah apa akan jadi bila 1 tahun saya rehat dan 1 tahun lagi dia terus macam orang kata macam bangkit tidur tu. Prap dia terus naik. So apa akan jadi dekat citation saya? Dan citation saya adakah dia akan stagnan? Saya rasa tahun ni saya stagnan. Graf tahun lepas naik. Kalau graf saya tiap tahun naik dan tahun ni akan mendata. Jadi dia bukan turun, dia mendata. Dan adakah tahun depan tu dia akan menegak? So dia menegak tu pukul berapa? Dia menegak tu pukul berapa lah. Kalau ikut jam adalah paling baik pukul 12 lah. Paling tinggi kan. Pukul 1 lah. Pukul 1 paling naik. Adakah pukul 1, adakah pukul 2, adakah pukul 3. Jadi nak tengok saya punya meter tu lah. Sama dia pukul 12. 12 tu pelik lah kan. Tinggi sangat. Sama dia pukul 1, pukul 2 atau pukul 3. Graf saya tu. Jadi nak tengok tu buat eksperimen. Tapi jangan ikut sebab saya tak ada apa nak kejar. Saya saja je buat self eksperimen. How many citation is good? Okay, kalau tanya saya, kalau nak kerjakan citation, saya nak dapatkan 5 citation. Jadi of course saya perlukan 5 artikel untuk dapatkan 5 citation. Tapi pastikan 5 artikel saya tu betul-betul yakin di tempat yang betul, hantar jurnal yang dalam bidang. So saya tahu ada kekuatan dalam artikel saya menyebabkan orang akan citation, iaitu 5. Tapi kita ingat, kita ni pun sebenarnya perlukan short term dengan moderate. Jadi ada juga artikel-artikel yang sedikit biasa untuk hantar dekat queue yang rendah sebab kita nak terbit awal, supaya kita nak setiap tahun ada citation. Tapi bagi saya bahaya. Macam tahun saya 2012, 2013. Saya baru start tulis dekat Scopus, saya punya graf memang landai. Okey, memang landai. Okey. Kejap saya tunjuk Okey, kalau saya boleh tunjuk sekarang ni, saya tunjuk Scopus lah Saya nak tunjuk situasi you berada kat mana kalau you berada kat saya. Contoh sikit, nak analisis sikit. Saya kalau buat analisis ni seronok sikit nak tunjuk. Okey. Okey, saya tengok yang Scopus lah Okey, tengok kat Scopus. Kalau tengok dekat tahun 2012, sebab saya baru terbit tengok dalam kes ni, saya mula terbit artikel pada tahun 2012. Dan 2012 ada citation sebab saya baru terbit. Masa bila dia dapat citationnya? Baru artikel tu terbit. Kalau orang baca artikel saya, dia baru nak baca, dia baru nak cite, baru nak submit artikel pun tunggu masa. Okey, 2013 ternyata paper 2012 saya ternyata membuahkan hasil kerana dah ada citation. Okey, nampak paper saya. Paper saya naik sikit. Bilangan paper saya sikit. Lepas tu tahun 2013 paper saya naik. Lagi banyak paper saya pada tahun 2012. Citation pun dah meningkat. Okey, pada tahun 2014 dia naik lagi tinggi. Kemudian citation saya meningkat. Okey, jadi saya nampak slightly nampak cantik. Tahun ni memang maksimum saya tulis artikel banyak. So dia akan meningkat. Lepas tu tahun tu turun sikit daripada tahun sebelum tu. Dia still lagi meningkat. Okey, nampak tak tahun ni? Apa kesan dia? Bila saya turun artikel saya stagnan. Nampak? Jadi kat sini kalau daripada 2012, katalah sampai sini 2016, nak menunjukkan bahawa sekiranya saya menurunkan jumlah artikel saya publish, saya akan dapat stagnan saya. Dah dapat dah kat sini sekali stagnan. Alright, ni rasanya tahun ni macam aduh kena comeback. So saya tulis artikel banyak balik. So graf memang naik cantik. Dan saya test lagi artikel saya ni, saya buat lagi banyak, dia naik lagi cantik. Dan bila artikel saya turun, bila dah start turun 2020, apa jadi? Dia turun. So paper tahun ni sebab belum lagi, sebab ni bulan Januari kot slide ni. Jadi dia akan menurun. Jadi saya punya antibody badan, antibody saya Nurul Fazli ni, bila dia stop tulis artikel, dia akan turun. Jadi yang ni lama lah. Jadi kalau tanya saya, dia memang
dia nampak ada penurunan. Graf saya dapat naik ke puncak. Bila orang tengok ke puncak, kenapa Fazli ke puncak? Oh, dia tengah sakan tulis artikel kat sini. So artikel saya kat sini nampak ke puncak 11 artikel Scopus tahun. Itu ke puncak pada tahun ni. Lepas tu dia drop lah. Jadi saya paling banyak pun tahun ni lah 2019, 2020, 2019 ni. Okay, 2019 saya paling banyak sekali produce iaitu 11 artikel untuk Scopus lah kat sini. Jadi dia memberi impak. Jadi tengok orang. Kalau kes saya ni saya memang nak try lagi ni. Dah decline dah ni. Saya nak try 2021 ni langsung tak ada artikel. Apa akan jadi pada graf saya? Tapi saya nak try comeback 2022 ni, apa jadi graf saya kalau tiba-tiba turun sangat ni, adakah dia naik ke puncak ataupun dia naik sikit je. Jadi saya nak try tengok lah. Ni bukan untuk apalah, untuk training saya lah, sebab ada juga saya mengajar, tapi ni level tinggi sikit lah saya ajar untuk orang-orang yang memang nak dapatkan citation yang tinggi. Saya tunjuklah beberapa graf. Okay, profesor ni graf dia macam ni. So apa dia namakan yang ni? Kalau graf macam ni decline. So macam mana decline ni? So dia kena buat comeback ke dan sebagainya. Okay, ni contoh orang yang relax. Graf dia simple dia. Dia naik sikit, dia maintain je. Artikel dia sama je. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tapi graf dia naik. Jadi kalau tanya saya itu betul. Analisis sebenarnya konsisten 2 je, tapi graf kita akan naik. Kalau macam saya ni up and down and fluctuate orang kata. Alright, itu cerita tentang berapa banyak artikel. Okay, kemudian apa note saya lagi yang seterusnya. Okay, sangat penting how many citation tadi, reputasi, ada kaitan dengan bidang, ilmuwan berkumpul, okay, kualiti dan juga perbincangan. Jadi kadang-kadang artikel ni, kadang-kadang contohlah kan, ada satu one time tu ada satu profesor tu, okay, bila duduk sebelah saya, Fazli, you bidang ni kan, okay tak, ada tak dalam you punya handphone, ada tak satu contoh artikel yang bagus yang boleh saya baca sambil-sambil ni? Kita pun terkejut. Jarang orang nak sembang, nak tengok baca artikel kan. Kita pun forward lah satu artikel ni. Saya dah fikirlah, orang cakap macam ni, saya forward paper 2013. Oh, you bagi saya paper lama lah. Dia kata, time ni memang saya menulis agak baik kerana saya punya supervisor saya adalah Prof. Syahri. Oh, you Syahri punya supervisor. Okay, alright. So, dia tahu bahawa penulisan saya bagus. Dan dia tegur saya, Fazli, that's matter saya nak advise you lah. Saya ada baca, kebetulan saya kena cite you punya paper. Tapi you punya writing sometimes is not good lah. Malaysia punya style writing. So why not kalau you boleh tulis style critics, you boleh submit journal dekat US. Sebab saya kenal tu profesor tu, dia bagus tulis artikel dekat US. Jadi dia kata dia memang kritik. Lepas tu dia share artikel dekat saya. Okay, share artikel saya tu dia tunjuk. Okay, dalam kes ni saya suka orang yang macam ni. Dia humble, dia mulakan komunikasi, tapi masa yang sama dia beri pengajaran kat saya. Baguslah senior bagi tips kat junior. Okay, dia bagi kat saya, Fazli, you need to learn. You ada potensi, jadi kena buat. Tapi baguslah yang macam tu. Tapi baguslah. Bagi saya macam ada rasa macam segan tu, adalah biasalah manusia. Tapi yang part dia sampai ingat sekarang lah. Kalau saya sekarang ni kalau nak tulis artikel, kalau nak terbayangkan dia, which prof tu, saya nak share artikel kat dia, tapi itulah dia rasa macam segan pula nak share artikel kat dia sebab dia nasihatkan saya tu, saya tak buat lagi. Jadi bukan apalah, situasi saya ni banyak tulis artikel tu macam tak ada masa yang free kan. Kalau kata waktu yang tenang, dapat tu tulis elok-elok tu. Saya pun tengah belajar tekap. Tengok dalam artikel-artikel top publisher yang bagus, author-author yang background dekat US contohnya, belajar penulisan satu perenggan dia. Jadi tengok, dahsyat lain macam dia punya kritik. So kita nak belajar teknik kritik. Sebelum, bukan kita nak mengkritik suka-suka sembrono kritik, tak. Nak belajar teknik macam mana nak buat kritik. Ini tengah nak mengumpul lah sikit-sikit. Macam semalam, tak kan, ada yang sikit-sikit nak cerita pasal however, macam mana tulis research gap. Jadi ada lagi susulan sebenarnya slide tu. Nanti kalau kata saya sempat cover dalam batch yang ketiga, nanti saya akan share. Jadi macam nota kita hari ni, so link ke slide ke saya akan share juga dengan grup 1 kan. Nanti batch 3 nanti kalau saya ada update apa-apa, maintain je dalam grup. Jangan left kalau tanya saya jangan left grup. So apa-apa nanti kalau kata you hari ni sibuk, mungkinlah plan, sebab ada orang request kena buat juga dalam bulan 9, sebab dia kata sebelum nak buka semester ada pesyarah request nak buat batch yang ketiga tu sebelum semester buka bulan 9. Jadi mungkin ada hari ni yang mungkin tak sempat nak cover semua modul, nanti kita boleh join lagi modul batch yang ketiga. Nanti saya invite link, you join lah. Tak ada masalah. So siapa yang join TOT ni memang akan boleh join sampai bila-bila. Selagi you tak left group, you akan boleh join juga kursus 15 modul ni. Kod lah nanti batch yang ke-13 ni ada 16 modul. Jadi you pun akan dapat nota 16 modul. Itu yang saya nak kekalkan, bahawa setiap batch
apa ni TOT ni akan dapat sentiasa update knowledge pada saya. Tak ada bayaran consider apa saja yang saya buat, apa saja yang saya tambah dalam artikel, saya akan tambah. Nanti you all tengoklah dalam Google Drive link ke ataupun you boleh tanya saya dalam grup WhatsApp. Ada apa-apa yang saya update, saya akan update. Saya rasa ni platform saya lah. Memang saya tunggu lama dah. Memang saya ada satu platform yang consider buat apa saya nak simpan ilmu, saya bagi je. Jadi mana-mana yang saya update, saya simpan. Memang ada plan saya nak tambahkan lagi berapa modul. Yang pertama bukan nak tambah, mantapkan modul. Kena plan nanti mungkin nak tambah lagi modul, nanti akan dapat lagi. Alright, ethical consideration. Okey, ini tujuan statistik. Okey, citation bagi tujuan melihat secara praktikalnya kesan dan jangkaan potensi, kualiti penulisan maupun trend. Namun kebelakangan ini timbul hal yang kesalahan etika. Kesalahan etika contohnya self citation yang melampau banyaknya. Ada beri bayaran kepada membuat citation. Okey, dah ada black market, bukan black market lah, something like nanti pelajar-pelajar baca artikel saya ni, lepas tu cite. Siapa yang cite saya nanti, saya nak bagi token sikit, saya nak bagi RM100. Siapa cite saya satu artikel, saya bagi RM100. Okey, contoh saya buat macam tu. Ataupun kalau kata bergurau tu lain lah, kadang-kadang saya bergurau. Nanti jangan lupa cite saya tau. Nanti kalau dah cite, cakap saya kita roger makan roti canai. Tapi dalam minda kita, bukan kita nak belanja. Kalau saya lah, saya selalu set benda tu. Kalau bergurau dengan orang, saya bukan nak belanja makan sebab dia cite saya, tak. Saya memang nak belanja dia makan. Niat saya nak belanja. Kalau dia tak cite pun, dia nak minta saya belanja. Tu niat dia. Tapi jangan kata macam saya lah. Niat dia, saya nak belanja makan sebab dia cite saya. Cite saya tu bergurau je. Nanti you all ni cite saya, nanti saya belanja makan teh tarik dengan roti canai. Dia kadang kalau dia tak cite pun, dia kata, dia panggil saya, pakcik, jom makan lapar, kata nak belanja. Okay, saya belanja. Walaupun dia tak cite. Itu contoh. Jangan kita fikir benda-benda macam ni jadi macam, you tak cite saya pun, kenapa saya nak kena belanja makan? Janganlah sampai ke situ. Seakan nak bergurau, tak apa. Tapi consider bab-bab, ialah nak berkongsi rezeki, kongsi je. Okay, itu contoh kesalahan etika memang wujud. Memang ada. Paid untuk citation. Ada, kadang saya juga. Lagi-lagi citation orang-orang yang dalam bidang. Minta saya cite, Fazli you cite lah. Nanti kalau you cite saya, nanti saya bagilah token. Ada pula style macam tu. Contoh dia. Okay, itu self citation yang terlalu banyak. Bagi saya terlalu banyak. Dan silap terlalu banyak, tak kena gaya pula. Tak kena tempat pula tu, main cite je. Semua nak buat self citation. Kalau kena tempat dia, okey lagi. Tak bersesuaian. Bahagian-bahagian tertentu. You bukan bahagian method pun, tapi nak cite method diri sendiri juga. Jadi consider kat situ, mungkin melampau lah ataupun terlalu banyaknya. Alright, itu saja perkongsian berkaitan dengan citation dan action index. Mungkin ada soalan nak tanya? Bahagian chat banyak ni, tanya soalan ni. Sekejap saya respon dekat chat dulu. Okey, topik kita hari ni adalah berkaitan dengan citation dengan action index. Okey, kita jam dah pukul 11. Okey. Alright, artikel yang kita cite, artikel yang cite kita ni pun mesti berindeks Scopus. Okey, soalan Sarah ni macam ni. Kalau kita ada account tadi, kita ada account Publon untuk Web of Science, kita ada account Scopus, kita ada account Google Scholar. Okey, Google Scholar tak ada isu. So apa saja artikel kita masuk, indeks ke tak ada indeks, citation kat Google Scholar akan naik. Okey, untuk Scopus, cuma artikel yang berindeks Scopus dia baca kasta dia saja, grup dia saja. Kalau nak dapat indeks Scopus, so artikel kita tu kena Scopus dan citation pun Scopus. Dia Scopus dengan Scopus. So artikel Scopus, kita tulis artikel akan terbit Scopus dan kita cite artikel Scopus baru bergerak. Jadi macam mana artikel kita? Artikel kita kena Scopus dulu. Siapa yang akan cite? Orang yang ada artikel indeks Scopus yang cite kita. Baru dikira sebagai citation untuk Scopus. Sama juga dengan Publon Web of Science. Okay, artikel kita berindeks Web of Science. So ada orang yang baru terbit artikel Web of Science. Artikel dia berindeks Web of Science. Yang mana dia cite kita. Baru dikira sebagai Publon. Cuma sekarang ni advantage, ada jurnal, banyaknya jurnal sekarang, dia indeks dua-dua. Iaitu dia indeks Scopus dan dia juga indeks Web of Science. Jadi bila artikel tu cite, Scopus pun dapat, Web of Science pun dapat, Google Scholar memang automatik akan dapat. Jadi tiga-tiga dapat. Jadi make sure strategi kita pastikan bahawa jurnal yang kita nak hantar tu berindeks Scopus dengan Web of Science. Contoh kita buat itu yang Finder. Pasal tak yang ada tulis site score dan impact factor. Site score tu merujuk Scopus. Impact factor tu rujuk Web of Science. Maksudnya jurnal tu ada dua-dua indeks. Ada Scopus, ada Web of Science. Jadi bila artikel tu orang cite kita nanti pun macam tu juga sifat dia. Jadi kita dapat naik dua-dua. Okay. Alright. Hasrul ada tanya adakah
maksud satu artikel ada 11 citation, betul. Jadi kalau macam 11 citation index tadi, maksudnya setiap satu A ada 11, B ada 11, C ada 11. Bukan 11 lah, minimum 11. Tak semestinya, mustahil juga 11 artikel tu kena flat 11. Mungkin ada 21, ada yang 17, tapi semua minimum dia kena 11. Baru dapat citation index 11. Okay. Alright. Ada yang tanya, Prof ni rezeki lah. Saya selalu letak ni bab title ni rezeki lah. Mungkin ada hikmah lah. Saya memang lebih selesa tidak menggunakan title. Mungkin ada yang lebih sesuai untuk diberikan Prof kerana title tu mungkin lebih baik untuk dia. Jadi saya selalu fikir macam tu. Ada sebab kot kenapa saya tak dapat Prof. Mungkin saya memang tidak menghargai. Mungkin dalam kata lain tidak menggunakan. Ada doktor pun tak guna doktor. Orang bagi tu pun tak pakai. Jadi mungkin keperluan saya untuk menggunakan Prof tu tidak digunakan. Jadi mungkin ada orang yang lain lebih memerlukan dalam kehidupan dia, dia sangat perlukan title Prof untuk kelangsungan hidup, dia lebih baik. Kalau tanya saya rasa kalau saya dapat Prof tu saya nak duit je. Saya nak duit. Duit banyak boleh bayar zakat lebih. Itu je. Title mungkin saya tak pakai. Mungkin jadi isu juga. Nanti orang panggil dapat Prof dekat business card saya pun tak ada Prof, dekat job saya pun tak ada Prof. Orang panggil saya pak cik juga. Mungkin lebih layak, lebih sesuai bagi dekat orang lain. Kalau tanya saya tak dapat Prof tak apa, naikkan gaji saya je. Okey. Berapa banyak paper perlu dihasilkan untuk dapat action index yang tinggi dalam setahun? Okey. Untuk dapatkan action index, sebelum kita cerita pasal action index, kita kena tahu pasal citation. Kalau citation kita tak bergerak, macam mana nak tahu action index? Satu lagi, kita tak boleh nak kawal. Tugas kita berusaha menulis kita berusaha untuk hasilkan kualiti artikel yang baik. Kita cuba konsisten tulis artikel every year. Contoh 2. Masa yang sama kita bantu buat sharing. So kita pastikan artikel kita ada dekat platform social media. So kita buka Publon, buka OCID. Dia banyak lagi tau. Ada lagi yang kecil-kecil. Yang ni besar-besar ni ada kecil-kecil. Ada kecil-kecil macam ada lagi apa sign work. Ada macam-macam lagi platform kita boleh bagi link untuk artikel. So kita buat marketing itu bagi tujuan naik. Tapi kalau tanya saya is something like macam saya tunjuk graf, saya tunjukkan graf tadi, you nampak bahawa okay, you nampak graf kan, mula-mula 2012 saya tak ada langsung citation. Saya baru start. Tapi saya kena konsisten menulis. Jangan anggap hari ni saya terbit satu artikel, tunggu bila orang nak cite. Dia mungkin mengambil masa selama setahun. Siapa yang terbit tahun 2021 ni, citation akan bermula. Kalau ada citation tahun ni, bonus. So citation akan bermula pada tahun 2022. Dan you all tak boleh berhenti. Kena konsisten buat 2. Okay? Alright. Kemudian ada masalah tak? Tak tahu nak fokus bidang apa. Tulis apa yang suka time tu je. Boleh bagi advice tak? Betul juga Siti Sarah ikut Dan. Nama ni ikut Dan kan. Jadi maksudnya ketika tu mood tengah macam tu, lebih kepada tengah ada kerja, tiba-tiba ada research grant, ada pula kerja 2 dalam 1 boleh buat, tiba-tiba macam tu. Itu okey jugalah. Jadi kalau tanya situ, nama tu itu unplanned. Tapi kita dari awal tahun kena plan. So kita kena tahu, kita tahu tahun ni nak terbit 2 artikel, bila cut off. Jadi kita kena ada yang plan, yang unplanned tu tak apa, ad hoc kita panggil kan. Jadi kalau tanya saya, kita kena mulakan, kalau macam Siti Sarah tanya, orang akan tahu tesis PhD kita. So fully utilize yang PhD dulu. Okey, contohnya katakan kita dah habis, kita adapt pula. Kita ambil tesis kita tadi, kita adapt different industry atau different sector, different unit analysis. Kita kembangkan kita sendiri. Sebelum nak orang kembangkan tesis kita, kita kembangkan tesis kita dengan minta grant lain. Itu kalau tanya saya, kita cuba konsisten apa yang kita nak buat. Kalau saran saya kenal dia buat dalam bidang wakaf. Jadi wakaf tu saya rasa tengah in sekarang. Why not you consistent, tapi kita tengok dalam perspektif yang lain. Dalam perspektif sains sosial, mungkin you berani sikit nak masuk dalam perspektif yang lebih teknikal. Kita macam bidang saya zakat dah masuk otomotif. So wakaf, so macam mana wakaf nak masuk otomotif? Mungkin kita dah boleh explore benda yang sama tapi masuk yang benda-benda yang explore. Okay. Saya nak kata orang utara susah juga sebab lama kan orang utara dan mungkin duduk kat Perak. Perak ramai kan kawan utara. Adalah bunyi sikit. Saya sebenarnya lahir Johor. Jadi cuma tak Johor sangatlah sebab memang time to time cuti je kita balik Johor kan. Tapi keliling depan belakang depan rumah orang sebelah saya orang Kedah, orang depan rumah saya orang Kedah, sebelah orang Kedah. Saya itu pun 6 tahun duduk kat Kedah. Jadi mungkin berat kat situ sikitlah.
And orang Perak pun tengok tempat. Orang Perak pun cakap Kedah sebenarnya. Orang Perak cakap Perak ada setengah kawasan je. Okey, tak menjadi masalah kita forward tesis kita pada orang yang memerlukan. Okey, macam ni lah, forward je. Tapi kalau penting, kena tengoklah level forward tu. Kalau tanya saya sendiri tak forward second PhD saya sebab saya tak finalize lagi. Saya tak terbitkan lagi artikel saya second PhD. Saya kata you nak tahu apa? Nak tahu benda ni? Saya bagi one part je saya punya tesis. Saya tak bagi full tesis sebab saya tak publish artikel. Jadi sebab saya lambat lagi nak publish artikel. Contohnya lah kan. Jadi saya memang plan. Memang saya plan, saya dapat research fellow satu universiti ni, memang research fellow untuk bidang Islamic Economic. So bila dah ada research fellow research academic ni, baru part tu saya nak publish artikel. So memang kena publish ni. Memang plan bulan 7, bulan 8 kot saya akan publish paper tentang apa Islamic Economic sebab saya plan tahun depan saya akan bagi tesis saya. Siapa nak ambil lah. Tu ada reason kadang-kadang orang tak bagi tesis sebab because of dia tak publish artikel. Bukan apa, publish artikel kan turn in. Orang ambil dia publish dulu. Hilanglah turn in kita. Jadi saya consider saya kena terbit artikel lepas tu saya bagi. Kadang-kadang kena hormat juga. So kata kalau nak tanya tesis saya, kenapa nak tahu tesis? Memang ada orang memang personally jumpa saya bagi 2 bab. So dia nak development. So saya bagi bab 5, bab 6 saya dekat dia. Sebab because of dia nak belajar benda tu. Tapi saya pesan kat dia lah, mutual understanding. Saya tak publish artikel apa-apa lagi tau. Kalau boleh buatlah hayat sendiri, you dapatkan idea. Itu je dah saya request. Nak saya bagi. Saya bagi dalam words pula tu. So bukan saya bagi dalam PDF, saya bagi dalam words je. And kalau jadi co-author bagaimana citation dikira? Okey, jadi co-author sama je. Dia bukan baca first author, second author. Yang ni tak ada. Consider dia baca per artikel. Dia citation ni artikel. So, banyaknya dia ni ada 2 je main authors, yang lain tu semua co-author, tapi citation tetap sama. Citation untuk main author atau co-author sama saja. So dia tak hitung kalau main author maka lebih tak ada. Kan? Cuma adalah filter database. So daripada account itu dia boleh baca berapa banyak you jadi main authors. Berapa banyak jadi correspondent author. So right now ni orang banyak discuss pasal correspondent author. Main author tapi orang banyak discuss correspondent author. Sebab tu penting sekarang ni dekat universiti, memang kalau universiti nak dapat very good impact, pastikan pelajar first author dan supervisor akan jadi correspondent author. Jadi dia akan cepat naik. Bukan pelajar first author dan pelajar juga adalah correspondent author. Okey, tak salah, itu hak pada pelajar sebab dia main authors. Tapi kalau tanya saya, why not? Dalam masa pengajian ni, correspondent author letaklah supervisor. Sebab markah sama kan? You jadi correspondent author dapat 10 markah. You jadi main author dapat 10 markah. Jadi dua-dua pun tetap 10 markah. Jadi kalau dah lepas PhD tu lain ceritalah. Kalau kata dah mungkin hubungan dengan supervisor tu nak tamatkan ke, tu mungkin lah. Kalau tanya saya tak ada masalah. Saya sendiri pun di berapa tahun mungkin 4 tahun, saya ingat 5 tahun. Sampai paper saya 2016. 2016 saya ada ambil daripada tesis saya, still saya masuk nama supervisor saya. Jadi saya habis ujung tahun 2011, 2016 saya lagi masih letak nama supervisor saya dalam artikel sebab saya tahu tesis tu saya dengan dia. Jadi nama dia masih ada lagi artikel tahun 2016. Lepas tu 2017 tu dah lain dah. Banyak tesis saya pun dah tak ambil dah. Saya ambil daripada maklumat lain. Tapi saya still cite my supervisor. Last saya punya tesis saya publish 2016 dan nama supervisor saya ada dalam tu. Okay, kalau jadi 2012 waktu publish berapa paper? 1. Yang index 1. Yang index cuma 1 je. Yang lain tak ada index. Yang lain adalah yang start belajar hantar kat fakulti. So 2011, 2012 saya banyak main journal my site. Saya masih tu. Kenapa saya main my site? Sebab saya tak tahu apa tu Scopus dengan Web of Science. Saya tak tahu. Saya tahu pasal Scopus dengan Web of Science ni 2014. Lambat saya. Masa tu lah kawan-kawan saya banyak kawan-kawan yang huha-huha banyak kan. Pergi kebun lah, pergi mancing lah. Masa tu pergi jalan-jalan cari makan lah. Jadi masa tu macam lepas macam standard lah, balik dapat doctorate, jadi buat benda-benda sampai saya ingat lagi ni cerita saya sikit lah. Orang lain lepas balik dapat surat senat, orang akan pergi dekat universiti untuk kenaikan pangkat. Saya tak ambil pot pun. Orang memang tahu, memang ni memang betul lah, memang tak ambil pot. Saya tak tahu apa-apa, saya balik ujung tahun 2011, saya buat tak tahu je. Sampailah kawan saya dari Australia tu balik tau. Dia balik, dia tanya dengan saya, kau dah dapat surat senat ke belum? Entah, surat senat tu apa? Yelah, kau dah habis doctorate mesti ada surat senat. Oh ya ke? Kenapa? Aku nak pergi interview ni. Interview apa? Interview naik kanan. Kau baru balik dah kanan. Aku dekat setahun lebih tak naik kanan pun. Kau dah habis ke belum? Dah lama dah habis. Kau ni. Lepas tu dia kata, kau pergi telefon UTM. Saya pun telefon UTM. Marah dia. Lama cari. Dah lah konvo tak datang. Best student pula tu.
nama naik orangnya tak ada. Konvo tak pergi. Ni surat senat lama dah kita nak hantar ni. Ya ke? Saya pun ambil surat senat. Lepas tu ambil surat senat, saya tanya kawan saya. Nak buat apa dengan surat senat? Bagilah dekat HR. Kenapa? Dapat kanan kot. Kau tak nak kanan? Aku ingat automatik. Kau ingat semua automatik. Mana ada automatik? Okey, saya pun bagi dekat HR tu. Dia kata, mak ai, ini duit yang runtuh dia kata. Kenapa? Backdated dapat gaji. Oh ya ke? Saya pun terus interview esoknya. Alah, rezeki saya lah. Yang mana tu sebabkan kes pelik kan. Dah setahun lebih dapat surat senat tapi tak pergi tuntut. Tapi ruginya saya dapat in term of kanan tu lambat. Sebab interview lambat. Jadi situ. Yang bestnya duit yang runtuh lah. Sekali dapat, dia tertunggak. Dia dapat surat senat. Gaji tu gaji kanan. Jadi tiba-tiba tu jadi. Tapi dari segi servis lambat lah. Bila orang tengok nama saya, Fazli, you lambat Panjang cerita dia. Orang kata kau ni teruk betul lah. Sampai hal-hal macam ni. Kau tak pergi konvo tu kita orang tahu lama dah. Hal-hal macam ni pun tak ambil pot. Tu contoh dah. Tu kalau kawan saya kata, kalau saya tak minta profesor tu, dia orang nak tahu ni sebab dia tak minta. Sebab consider dia sebab memang dia kanan pun dia tak minta itu. Itu pun orang paksa dia. Contoh. Tapi kalau tanya saya, jangan jadi macam saya. Alert. Bila kata senat tu dah layak dah. Jadi contoh saya jadi macam tu lah. Memang balik tak fikir apa dah. Okey, balik bersyukur je lah. Akhirnya dapat berjaya, selamat dah. Kan? Jadi relax je. Tak ada pun. Saya pun tak tukar lah. Saya punya job ke apa, tetap saya punya nama Nurul Fazli. Tak ada yang perubahan pun. Kekal maintain yang sama lah. Tapi ternyata yang kita senat tu saya akan ingat sampai bila-bila lah. Kawan saya almost ingat lah. Dia kata, kau jangan jadi macam Mamat ni. Balik, dia tak ambil tahu langsung pun. Jadi orang tak tahu. Orang dok tanya, orang sebab orang tahu saya tak nak pakai title doktor. Jadi orang tak heran pun. Mamat ni dah habis pun tak tahu bila kan. Tapi bila pasal surat senat tu, ingat balik sampai sekarang lah. Kau saya ingat lah. Aku ni, kalau aku tak balik, kau tak dapat lah. Kalau kau tak balik, jauhnya aku pun tak naik kanan lah. Lagi raya kan. Kumpul 5 tahun lepas doktorate, baru dapat kanan, terkumpul lah gaji, punyalah banyak kan. Rasa-rasa siapa nak dapat duit yang runtuh, jangan register. Tapi rugi lah. Dapat servis rugi kan. Ada satu software publish dan perish. Adakah H-Index boleh diambil kira untuk ukur pencapaian seorang penyelidik? Okay, alright. Okay, kalau Google Scholar, yes. Google Scholar is something like macam dia bercampur yang okay dengan tak okay. Tapi kalau dekat Scopus dengan Web of Science, mana-mana jurnal yang discontinue, automatically dah dikeluarkan. Sama dengan Web of Science, mana yang discontinue dah tak ada dalam list. Sebab tu kalau untuk dari segi HR, bila nak measure in term of quality, so dia tak tengok Google Scholar. Dia tengok Scopus dengan Web of Science. Beza dia mungkin tahun semasa tu bercampur. Tapi yelah, kalau tengok status semasa, katakan hari ni dia banyak paper yang memang bayar, tiba-tiba Scopus. HR pun tengok banyak Scopus ketika itulah. Tapi bila besok, lusa tengok banyak discontinue. Contohlah paling mudah, untuk mungkin ambil pensyarah, mungkin terlepas. Yelah, dia nak minta jadi pensyarah, tiba-tiba account Scopus dia banyak. Walhal banyak paper yang bayar tu, yang buat-buat terus terbit Scopus. Okey, ketiga tu dia layak jadi lecturer. Tiba-tiba dia nak minta permohonan jadi profesor ataupun profesor madya lepas 5 tahun. So dia tengoklah, memanglah banyak Scopus, tapi ni Scopus pun ada discontinue ke? Automatic mesti akan cut off semua yang discontinue, dan automatic pun Scopus pun ada yang decline. Sebenarnya yang ni je. You artikel index ada 3 je. Bukan 30, 27 tu dah kena tarik dah Scopus. Jadi tak perlu risau. Kalau tanya saya pasal publish and perish ni, mungkin orang akan tengok semasa. Tapi dari segi account Scopus dengan account Web of Science, tak ada isu. Automatically mana paper-paper yang perish, kalau kata betul buat duit, dia akan discontinue. So discontinue tak ada dalam list. Saya sendiri pun, ialah student kan, desperate nak convo. Saya banyak kali ingat student saya tak kisah you convo ke tak. Ayat saya tak kisah you convo atau tidak. Sebab saya pun tak pergi convo. Tapi saya kisah untuk you kena dapat surat senat. You kena dapat surat senat untuk tamatkan benda ni. Jadi memang ada 2 orang student PhD saya tak pergi convo sebab termakan dengan ayat saya. Dia tak pergi convo. Ayat dia saya bagi macam tu. Saya sendiri tak pergi convo. Saya tak kisah pun you pergi convo. Tak kisah pun. Yang paling penting saya kisah you punya surat senat. Kalau boleh saya yang akan bagi. Ni kau punya surat senat. Ambil. Saya kisah yang tu. Saya tak kisah pasal combo. Ternyata 2 orang lelaki yang bawah PhD saya yang habis tak pergi combo. Agak-agak segan sebab Aziz tak pergi combo. Bukanlah kata saya tak suruh pergi combo. Tapi saya nak beritahu dia, jangan fikirkan pasal combo. Fikirkan pasal nak habis. Jadi
Jadi sampai 2 PhD saya memang tak pergi combo, alasan sebab segan, supervisor sendiri pun tak pergi combo. Dia kata tak, jangan ikut saya. Saya ada sebab kenapa saya tak naik combo. Yang you all pergilah, raikanlah bersama keluarga. Dia kata tak, dia kata segan sebab dia kata guru sendiri pun tak pergi. Itu jangan. Kalau saya pesan jangan. You raikan cara sendiri dengan keluarga. Saya cuma cara saya pun saya tak nak. Saya lebih suka macam kalau hari itu saya berjaya, bukan saya duduk di situ, saya kena duduk tempat lain. Saya kena duduk tempat yang saya rasa saya lebih bersyukur. Kalau saya takut saya duduk kat sana, saya jadi riak. Jadi itu saya. Orang lain jangan ikut macam saya. Kan. Lepas tu kalau kata Fazli, tak apa kot, korang ganti akulah, pergilah naik stage, aku tak pergi kot. Aku lebih selesa duduk kat sini lah. Tahu orang kata macam-macam, tak apa. Kan. Okay, alright. Ada apa-apa lagi tambahan sebelum kita off untuk ni, untuk slot yang pertama ni, untuk kita sambung untuk slot yang kedua? Okay. Ada soalan lain? Sekejap. Kalau ikutkan bahagian dekat chat dah habis dah. Okay. Okay, kita take file sekejap boleh? Kita take file sekejap je sebelum kita masuk Microsoft Words. Ada 2. Yang pertama nak tunjukkan amendment. Satu lagi nak tunjukkan tentang ialah berkaitan dengan reviewer. Reviewer nanti kita tengok sesi petang dan sebagainya. Okay. Okay. Alright.